Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada sesiapa yang memberi salam. Dan selamat petang dan salam sejahtera kepada mereka yang bukan beragama Islam. Waalaikumsalam Abang Muhammad Nizam bin Haji Zainon. Jambang penuh lah. Lupa save. Waalaikumsalam Haziq Auzinuka. Dah makan dah. Waalaikumsalam Ridwan Osman. Waalaikumsalam Halim Planta. Waalaikumsalam Cik Muhammad Nur. Waalaikumsalam Hafizuddin Hafiz. Waalaikumsalam semua. Jadi tolong share. Waalaikumsalam Amir Hasnizam Rahman. Saya balik rokok dah tuan-tuan baru lepas makan. Salah Syafiq Genius. Saya nak terang ni tuan-tuan, tapi saya akan terang secara saya tidak akan menyalahkan mana-mana pihak. Saya akan cerita daripada A sampai Z dan tuan-tuan nilaikan sendiri. Tuan-tuan nilaikan sendiri siapa yang aniaya siapa. Jadi saya takkan salahkan mana-mana pihak. Saya tidak akan menyalahkan mana-mana pihak lah. Jadi saya tidak akan orang kata apa sebut dia salah ke, siapa salah ke. Jadi tuan-tuan nilai siapa yang salah. Senang Jadi kita cerita daripada A sampai Z. Jangan cerita tergantung-tergantung tak seronok. Bubuh report tergantung-tergantung tak seronok. Kan? Waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam. Sekejap saya belok rokok dia. Waalaikumsalam. Saya tak sempat nak sebut nama seorang-seorang. Tengah hari pun dah petang. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya tuan-tuan. Saya dulu bekas anggota polis, berpangkat Lance Corporal. Nombor badan saya adalah RF185047. Saya rekrut di Pulapol Kuching. Selepas itu saya ditempatkan di dalam Hawangan Risikan Jenayah IPD Sarike pada tahun 2013. Kemudiannya pada 14 hari bulan Mac tahun 2014 saya ditempatkan semula sebab penjawatan saya terapung, ditempatkan semula di bahagian pengangkutan IPD Kelang Utara. Selepas itu saya ditempatkan pertukaran secara dalaman pada tahun 2015 di bahagian aset dan bekalan IPD Kelang Utara. Selepas itu pada tahun 2018 saya ditukarkan ke PGA. PGA Ceras. PGA Ceras lah. Lepas tu saya dipanggil ke Bukit Aman untuk buat satu projek nama dia Traffic and Crime Monitoring System. Jadi saya cerita kepada tuan-tuan satu-satu lah. Jadi laptop saya, anak saya tengah main game. Jadi saya tak boleh nak tunjuk dokumen lah. Tapi saya dah tulis dah. Apa dia Apik Langkawi. Tak salah kan Okey. Lepas tu PIBD Kelang Utara. Okey, jadi ada satu lah di dalam Facebook jebat ni. Jadi orang semua cakap saya ni jahat lah, buat konspirasi jahat terhadap dia, berpakat dengan pegawai kanan, berpangkat tinggi. Jadi saya nak cerita lah. Jadi dalam laporan ni dia tulis bersabit laporan Sungai Kapar 3261 Palang 17. Jadi kita minta dia untuk bawa keluar report ni. Bawa keluar report Sungai Kapar 3261 ni, bubuh dekat dalam Facebook supaya orang dapat baca. Kalau tidak dia tak ni, dia kena cerita bagi habis. Kalau nak bubuh report kena bubuh report bagi habis. Kalau nak bubuh report kena report bubuh bagi habis. Kenapa topi ada salib? Minat nak jadi Kristian ke Hitler? Tak ada. Ni adalah lambang gandam. Jadi bersabit laporan Sungai Kapar 3261 Palang 17 tarikh 19 hari bulan 7 tahun 2017. Saya Samsudin bin Jamaluddin, saya tak mahu sebut tentang orang ni tidak tahu menahu tentang laporan yang dibuat. Laporan tersebut dilakukan oleh Lance Corporal Muhammad Syafiq bin Abdul Halim RF185047 dipercayai atas dorongan seseorang yang lebih berpangkat tinggi bagi tujuan melakukan tindakan khianat terhadap seseorang yang dikenali sebagai Abang Fendi. Dalam laporan itulah, sampai habis tuan-tuan boleh baca. Waalaikumsalam Abang Muhammad Zamri Mak Said. Jadi kalau tuan-tuan saya tertarik dengan, saya tak pernah baca laporan ni, baru kali pertama baca. Jadi orang hantar kat saya. Jadi saya seronok lah bila dia buat laporan ni. Jadi saya tertarik di rangkap ini. Laporan tersebut dilakukan oleh Lance Corporal
Muhammad Syafiq bin Abdul Halim RF 185047 dipercayai atas dorongan atas dorongan seseorang yang lebih berpangkat tinggi. Jadi atas dorongan. Jadi saya mengakulah memang atas dorongan seseorang yang lebih berpangkat tinggi. Memang saya buat report tu atas dorongan seseorang yang lebih berpangkat tinggi. Tetapi dorongan tu macam mana? Sebab tu saya kata tolong bagi report 3261 ni. Saya tak mengaku kata saya tolong buat report kat si Samsudin ni lah. Sebab kes dia pun dia siasat, memang dia ada di dalam balai tersebut. Yang ni report yang saya buat. Report yang saya buat 3260 palang 17. Tolong bubuh report tu bagi orang baca sekali. Apa yang ada tulis dalam report tu. Saya mengaku memang ada dorongan daripada pegawai kanan. Tapi kalau bubuh report tu saja nampak macam kita jahat lah. Nampak macam kita ni lah yang jahat, yang cuba nak aniaya orang dan sebagainya. Jadi cerita dia saya akan cerita daripada A sampai Z pada tuan-tuan. Jadi cerita dia ni bermula bila? Cerita dia ni bermula pada 16 hari bulan Julai tahun 2017. Saya kenal si Fendi ni daripada tahun 2000 selama saya ditempatkan di IPD Kelang Utara lah. Saya dah kenal dengan dia lah si jebat-jebat ni. Jadi cerita ni bermula pada 16 hari bulan Julai tahun 2017. Di dalam Facebook beliau, Facebook lama lah, Facebook lama dia jebat-jebat dia ada buat satu posting dekat atas. Nanti saya akan buat naik sebab benda tu ada dokumentasi dia ada kat saya, bukti semasa disiasat oleh Bukit Aman. Jebat-jebat is wish Muhammad Syafiq Abdul Halim. Maknanya dia tag nama saya. Dalam posting dia tag nama saya. Dia tag nama saya. Dekat posting tu tulis jebat-jebat is wish Muhammad Syafiq Abdul Halim. Facebook saya lah, Facebook satu lagi. Dia tag nama saya dekat dalam posting dia tu. Bertarikh 16 hari bulan Julai tahun 2017. Posting apa yang dia buat? Dia buat posting macam ni. Saya baca dia punya posting itu Act OCPD. Act OCPD ni bekas ketua polis daerah lah. Act OCPD Yusof Taibo. Hari ini usahakan telur tertinggal kat sini. Kote pun kecut besar batang mancis agaknya. Weh Kelantan bodoh. Mai sini nak tanya kau punya fitnah aku tu mai dari mulut beruk betina Kelantan mana? Buktikan fitnah kau lah kalau kau jantan. Takat berlakon alim buat tempat semayang. Bergambar dengan imam masjid. Mak ketum kat kampung kau pun boleh berlambak macam kau. Dah pindah Bukit Aman buat taik dengan orang sini. Dia ingat pangkat dia boleh pijak maruah orang sesuka hati dia. Pui, aku tunggu sampai kau datang bersemuka. Kau polis kau punya pasal. Kalau perangai macam setan sikit pun tak goyang. Jadi saya ulang lagi sekali posting dia. Jebat-jebat is wish Muhammad Syafiq bin Abdul Halim pada 16 hari bulan Julai tahun 2017. Dia buat posting itu Act OCPD Yusof Taibo. Hari ini usahakan telok tertinggal dekat sini. Hari ini dengan kote pun kecut besar matang mancis agaknya. Weh Kelantan bodoh. Mai sini nak tanya kau punya fitnah aku tu mai dari mulut beruk betina Kelantan mana? Kejap. Ni, saya keluar. Takut duduk dalam. Kejap. Nika bangun lah. Kejap. Okey. Saya baca lagi sekali, tuan-tuan. Saya baca, anak saya kacau. Saya baca lagi sekali. Itu Act OCPD Yusof Taibo. Hari ini usahakan telok tertinggal kat sini. Hari ini dengan kote pun kecut besar batang mancis agaknya. Weh Kelantan bodoh. Mai sini nak tanya kau punya fitnah aku tu mai dari mulut beruk betina Kelantan mana? Buktikan fitnah kau lah. Kalau kau jantan takat berlakon alim buat tempat semayang. Bergambar dengan imam masjid. Mak ketum kat kampung kau pun berlambak macam kau. Dah pindah Bukit Aman buat taik dengan orang sini. Dia ingat pangkat dia boleh pijak maruah orang sesuka hati dia. Pui, aku tunggu sampai kau datang bersemuka. Kau polis kau punya pasal. Kalau perangai macam setan sikit pun tak goyang. Agak-agak tuan-tuan lah dia kata dekat siapa ni? Dia kata dekat pengarah Merin Malaysia, tuan-tuan. Pangkat dia apa? Senior Assistant Commissioner Datuk Yusof bin Mamat. Dia kata dekat pengarah, lepas tu dia pergi tag nama saya. Agak-agak tuan-tuan apa jadi kat saya? Yang dia kata Yusof Taibo ni, tuan-tuan tahu tak pangkat apa? Tuan-tuan pergi dekat Google, Senior Assistant Commissioner, SAC, Kerih Bersilang. Kerih Bersilang Datuk Yusof bin Mamat. Tuan-tuan tengok dekat situ dia punya rank dia apa? Dia ni pengarah Merin, tuan-tuan. Dia pergi tag nama saya. Dia panggil dekat pengarah Merin apa? Dia panggil dekat pengarah tu. Dia kata
telok tak ada. Lepas tu dia kata kotel kecut besar matan mancis. Lepas tu dia panggil apa? Kelantan bodoh. Sebab Arisa jangan kacau diri boleh tak? Duduk dalam bilik. Sekejap tuan-tuan. Takut tak payah tengok. Yang tadi gatal tengok sangat. Aduh. Kau kacau macam ni siap kau? Okey tuan-tuan, kita ulang balik. Yang dia kata tu dekat siapa tuan-tuan? Dekat pengarah. Pangkat dia Senior Assistant Commissioner Datuk Yusof bin Mamat. Tu dia punya pangkat dia. Dia kata dekat pengarah tu, dia kata dekat pengarah tu apa benda? Dia kata dekat pengarah tu telok tak ada. Lepas tu dia kata kotel kecut besar batang mancis. Lepas tu dia kata Kelantan bodoh. Dia kata Kelantan bodoh. Lepas tu dia kata apa? Dia kata mulut beruk betina. Lepas tu dia kata apa? Macam-macam dia kata. Dia kata macam-macam. Lepas tu dia pergi tag nama saya. Saya ni pangkat constable waktu tu. Saya pangkat saya pada waktu tu constable. Agak-agak tuan-tuan lah. Apa jadi kat saya? Apik langgar berita. Apa jadi kat saya tuan-tuan? Malam tu juga saya kena panggil dengan J. Siapa dia J ni? ASP Nur Syanizam. Nur Syanizam Nordin. Malam tu juga saya kena panggil dengan J. Tanya saya apa cerita. Ni apa cerita ni hang kata dekat hang kata kat terusuk. Dia suka buat post, dia suka tag orang. Dia suka tag nama orang. Macam dia duk tag nama kawan-kawan dia lah ni lah. Tak kenal orang tak apa. Kalau dia tag kena, macam dia macam sebagai contoh masa kes dia dengan ASP Ali Bashar. Dia pergi hentam KPN, masa dalam rakaman percakapan dia bagi tahu apa? Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi tanya ASP Ali Bashar. Dia bagi tahu dia mendapat arahan daripada ASP Ali Bashar supaya hina KPN. Tak pasal-pasal. Naya kawan tu pun kena sekali. Macam kes saya pun sama lah. Bermula daripada tu lah. Bermula daripada posting tu lah. Dia pergi tag nama saya. Dia dia kata macam-macam. Dia kata macam-macam dekat pengarah tu. Jadi malam tu juga saya kena panggil. Memang saya kena panggil. Saya pun dah telefon dia. Dalam siasatan Bukit Aman, ada rekod telefon dia. Saya telefon dia pada 17 hari bulan Julai, 18 hari bulan Julai dengan 19 hari bulan Julai. 3 hari saya telefon dia. 3 hari saya telefon dia. Saya bagi tahu kat dia, suruh minta maaf. Lepas tu saya tarik balik report. Kerih bersilang, bukan Datuk ke? Takkan tuan lagi? Yalah, Datuk lah. Tapi dia OCPD dulu. Arisa, kejap lah. Ada yang kacau dia dah. Okey, ya Datuk Datuk, tapi dia OCPD. Jadi dulu dia OCPD, orang dah biasa panggil dia tuan. Jadi orang panggil dia tuan lah. Jadi orang panggil dia tuan. Sekejap tuan Asal kau kacau aku ni. Sini. Tadi nak tengok cerita hantu. Bila Daddy dia buka cerita hantu, pakat takut ke semua pula. Aduh hai. Tak apa-apa. Jadi kat mana tadi tuan-tuan? Dia bekas OCPD Kelang Utara. Jadi orang dah biasa panggil dia tuan. Jadi saya kena panggil dengan J malam tu. Sama ada saya buat laporan polis ataupun saya kena tindakan. Jadi saya nak tanya tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan anggota polis, tuan-tuan nak sebelah orang awam ke tuan-tuan nak jaga kerja tuan-tuan? Confirm lah tuan-tuan nak jaga kerja tuan-tuan. Takkan hang punya masalah, aku tak tahu apa hang punya masalah, tiba-tiba hang pergi maki kawan tu, telok tak ada, kotel tak ada, apa segala ni, hang bubuh nama aku. Takkanlah tiba-tiba aku nak nak duduk sebelah dia. Bukan saya seorang buat report, ada 4 orang yang buat report, tapi saya tak mahu sebutlah nama siapa lah ni. Cuma dia marah dengan saya sebab saya kawan dengan dia.
Sebab saya kawan dengan dia. Kalau kawan dengan hang, tak semestinya bila kawan dengan hang, hang boleh tag nama aku, hang hina pengarah polis mana-mana, hang tag nama aku, tak mampu kan aku. Tak mampu kan aku. Jadi itulah punca sebenarnya bertarikh 16 Julai 2017. Jadi saya buat report lah. Sebab tu saya kata kenapa tak bagi report tu. Kenapa tak bagi report tu? Jadi bagilah report tu. Jadi bagi report yang 3260/17 tu. Dalam report tu saya cakap apa? Saya menafikan terlibat sama sekali. Dengan dia punya posting ni. Bukan saya buat report konspirasi jenayah. Oh, dia ni buat kerja ni, dia buat. Bukan dia. Saya buat report tu berdasarkan dia punya post lah. Sebab tu dia tak berani buh report tu. Kalau dia buh report tu, orang akan kata kat dia balik. Saya buat report berdasarkan dia punya post. Saya buat report bahawa saya telah terbaca di dalam Facebook yang mengatakan Act OCPD Yusof Taibo pasal anak ni. Dan saya minta untuk PDRM ambil tindakan. Dan saya tidak terlibat sama sekali dalam dia punya agenda dia ni lah. Jadi kita buat penafian. Jadi saya kena siasat tuan. Saya kena siasat sampai Bukit Aman. Tak ada pasal-pasal punya pasal. Tak ada pasal-pasal punya pasal. Malaun Sintuk punya pasal. 10 jam saya kena siasat. Masa siasatan di Bukit Aman dia mai tak? Dia tak mai. Masa siasatan di Bukit Aman dia mai. Saya tahu tak cerita? Saya tak tahu. Saya tahu cerita pada tahun 2000. Kes ni berjalan daripada tahun 2017 sampai tahun 2019. 2018 tak silap saya. Ujung 2018 baru saya tahu cerita sebenarnya macam mana mereka dua orang ni boleh bergaduh. Tapi aku tak kisahlah. Hang punya bergaduh tu masalah hang lah. Yang jadi masalahnya hampir tag nama aku tu pasal apa? Persoalannya yang hampir tag nama aku tu pasal apa? Hang nak gaduh dengan siapa pun hang gaduh lah. Aku tak kisah hang nak gaduh dengan siapa pun. Tapi hang jangan duk petik nama aku. Tuan-tuan faham tak bahasa petik ni? Ada seorang dia pergi curi motor, lepas tu dia petik nama tuan-tuan. Tak pasal-pasal dengan tuan-tuan sekali kena petik. Jadi hang nak buat apa pun hang buat lah. Aku tak kisah hang buat lah benda apa pun. Tapi hang janganlah petik nama aku. Bila dia petik nama saya, tak pasal-pasal. Patut kau bagi penerangan ni setahun lepas. Sekarang dah macam-macam versi fitnah dah berlegar oleh kerana lambat clearkan keadaan. Tak apalah. Sebab saya tak baca report tu. Saya tak tahu. Kalau saya tahu pasal report tu, sebab itu report Samsudin, saya tak tahu. Yang kata Samsudin sebut dalam report tu, jadi Samsudin dah bagi tahu lah atas dorongan pegawai kanan. Bukan saya yang pergi buat report tu suka-suka saya. Tapi atas dorongan tu, atas sebab apa? Kalau saya tak buat report, saya kena ambil tindakan. Tuan-tuan, pangkat SSC saya boleh kena buang kerja. Jangan main-main. Pangkat SSC saya kena boleh buang kerja pada waktu tu lah. Tapi apa yang dia buat, selepas saya buat report tu, sampailah ke saya pindah pun, dia cuba cari jalan untuk buat saya bagi kena buang kerja. Dia bagi tahu dalam posting dia. Dia kata dia lah buat saya bagi kena buang kerja dan sebagainya. Tuan-tuan nilai sendirilah kedudukannya. Saya tak tahu apa cerita. Tahun 2018 baru saya tahu. Oh, rupanya dia bergaduh dengan Datuk Yusof ni. Sebab adalah cerita berkenaan dengan dia syok dengan seorang pegawai kanan. Lepas tu pegawai ni pitanya. Tu pun jadi gila punya cerita juga. Kalau kita tahu pasal cerita tu, jadi saya tak mahu sentuh lah. Jadi saya tak mahu sebut lah nama pegawai tu. Dia bercinta dengan seorang pegawai ni. Jadi pegawai ni pun pilah tanya kepada Datuk ni, siapakah si jebat ni. Jadi Datuk ni pun bagi tahulah dia ni suami orang. Jadi disebabkan faktor tu pun dia pergi hina kawan tu kau-kau punya. Jadi saya kena siasat tentang 10 jam Bukit Aman. Bukit Aman saya kena siasat 10 jam. Sampai saya duduk di PGA pun macam-macam lah cerita dia. Dia cuba buat macam-macam lah. Dia pergi jumpa pegawai ni nak bagi. Dia buat cerita macam ni, cerita kat Facebook lah. Konon-kononnya konspirasi jenayah. Saya nak tanya lah, konspirasi jenayah apa? Cuba dedahkan report tu. Bila sebut tentang konspirasi jenayah nak menjatuhkan Abang Fendi tu, bagilah tunjuklah report tu, report apa? Apa yang kata konspirasi jenayah tu? Hari ni duk tabak fitnah, duk cakap kita macam-macam, tapi tak berani nak dedah report tu. Tapi hari ni dia post sendiri dalam. Tak tahulah, orang baru hantar WhatsApp kat saya. Jadi saya bersyukurlah. Saya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab ada juga kebenaran yang akan keluar. Jadi minta dia review report tu. Kita nak tengok. Netizen nak tengok mana report hak kata konspirasi jahat tu. Mana yang kata konspirasi jenayah nak menjatuhkan Abang Fendi tu. Kalau dia dedahkan report tu, tuan-tuan boleh nampak lah apa yang saya panggil tu. Kalau dia buka report tu, tuan-tuan boleh nampak lah. Apa yang dia tulis dalam Facebook tu, semua ada dalam report tu. Semua dalam report tu. Sebab apa? J suruh buat penafian report.
Kan, J suruh buat penafian. Kalau kata tak mau kena tindakan tata tertib lah pada waktu tu. Kan, dia yang ajak. Okey, buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Jadi kita buat lah macam mana yang dia suruh buat. Kalau tidak, sekali dengan kita, jalan. Sekali dengan kita, sekali dengan dia. Tapi bila dia kena tangkap, dia musuh dengan kita. Dia kata kat kita, oh kita lah penanya dia, kita lah konspirasi. Yang hang pi hina pengarah siapa suruh? Yang hampir hira penganah. Bila saya nak tanya tuan-tuan lah, kalau kawan tuan-tuan nak masuk lokap, adakah tuan-tuan nak pergi duduk lokap sekali dengan dia? Kan, jiran tuan-tuan kan, anak dia kena tangkap, tuan-tuan pergi jumpa polis, hang tangkaplah sekali dengan aku nak pergi teman dia, saya ni member baik dengan dia, bos saya sekali lokap dengan dia. Ada tuan-tuan nak buat yang tu? Tak ada manusia di dunia pun akan buat benda macam tu. Jadi dia nak suruh kita buat macam tu. Dia nak suruh kita hilang kerja sebab dia nak suruh kita masuk lokap sebab dia nak suruh kita buat semua tu. Kalau kita tak mau buat semua tu, konspirasi jenayah, konspirasi jenayah untuk menjatuhkan dia. Konspirasi jenayah apa bendanya? Konspirasi jenayah apa bendanya? Jadi saya tertanya-tanya lah, konspirasi jenayah apa, Abad? Apa, uncle? Please tell the truth, uncle. Please tell the truth. Jangan duduk pusing sana, duduk pusing sini buat apa, uncle? Abang Syafiq, tak ada ke voice note tu? Abang kata ada sikit hari, mana yang betul ni? Itu yang berkenaan dengan voice note tu. Bila dia dah kata dia nak settle, kita tak perlu nak dedahkan. Kenapa bila orang nak settle, kita nak dedahkan bagi jadi gaduh balik? Voice note bukan dia kena mengena dengan topik yang saya beritahu hari ni. Jangan spin ke tempat lain. Topik hari ni adalah berkenaan dengan laporan yang dibuat oleh Samsudin ni. Jadi saya menerangkanlah berkenaan dengan laporan ni supaya orang faham kedudukan laporan tu. Jadi itu yang pasal topik lain tuan-tuan jangan sebut. Saya nak sentuh tentang topik tu saja. Jadi itu yang perlu difahami. Sebab itulah masa Papa Gomo bertanya pada saya, masa Papa Gomo tanya dengan saya apa masalah sebenarnya di antara saya dengan depa ni, saya bagi tahu lah. Saya bagi tahu daripada mula. Saya kata bermula benda ni pada 16 hari bulan Julai tahun 2017. Jadi dia sebagai seorang ketua polis, dia faham sendirilah. Dia faham sendirilah. Dan saya ni hilang kerja, hilang apa segala nenek, hilang segala apa mak nenek, orang kata apa? Disebabkan apa? Disebabkan benda bodoh yang dia buat. Benda bodoh yang dibuat oleh rakan lah kononnya pada waktu itu. Sahabat lah pada waktu itu. Memanglah dia sebut. Dia cakap dengan saya masa dia dalam video dia. Ada orang bagi kat saya. Dia kata masa dia nak jumpa saya dekat APD, saya lari pada dia. Masa nak jumpa dia APD, saya lari pada dia. Memang saya lari. Hang gila ke apa? Hang orang utara, aku orang utara, hang pergi hina orang Kelantan. Tuan-tuan pun tahu, orang Kelantan dengan orang utara macam mana? Mesti tak ngam betul. Hang pergi hina, satu tu hang sebut pula orang Kelantan kat situ. Jadi hang panggil aku nak pergi kan? Hang panggil aku nak pergi, cakap, oh abang ni, siapa abang? Ada masalah apa bang? Saya dah bagi tahu dah dia. Saya kata kat dia, suruh dia minta maaf, tapi dia ego. Dia kata apa? Takkan aku nak minta maaf, mampu happy lah apa segala. Saya kata kat dia, nak berdendam tak ada masalah apa, tapi benda ni saya suruh dia minta maaf dulu. Belakang-belakang hari hang nak buat, hang buatlah cara smart hang. Hang minta maaf dulu. Sebab benda ni dah jadi kes. Dah jadi kes dan melibatkan semua orang yang tidak terlibat pun dalam hang punya kes. Jadi dia ego. 3 kali saya call dia. Dia kata kat saya, buat apa nak minta maaf? Buat apa nak minta maaf? Lepas tu dia tanya saya, Syafiq mana buat report? Saya nak jaga hati dia. Saya kata bukan saya lah. Sebab saya duk nasihat dia suruh minta maaf. Kalau dia minta maaf, saya pergi tarik report. Saya akan pergi tarik report balik. Tapi dia ego. Dia tak mau minta maaf. Dia tak mau jumpa langsung. Pergi minta maaf. Pergi settle ke apa, tak mau. Jadi dia tanya saya, Syafiq mana? Saya kata bukan saya lah. Saya kata orang lain. Sebab pada waktu tu saya duk tekan dia suruh minta maaf. Tapi dia tak mau minta maaf. Bila dia dah tahu kata saya, bila dia duk panggil saya, bila dia duk panggil saya apa segala ni, saya buat tak tahu lah. Orang macam ni, bila kita dah nasihat, tak mau dengar. Jadi kalau tuan-tuan kan ambil tindakan apa? Buat tak tahu lah. Aku mesti nak jaga periuk nasi aku. Takkan aku nak jaga hang sampai hilang aku punya pendapatan. Tapi bila saya buat yang tu, tindakan saya kena lah tuan-tuan. Tindakan saya kena lah. Buat pula saya tak kena tindakan. Saya dapat last corporaton bila? Saya kena tindakan. Gaji saya kena potong tak? Kena. Sebab apa? Sebabkan malam on bodoh lah. Bodoh punya post ya. Post yang paling bodoh di dunia. Tak ada orang dalam Malaysia ni hak yang berani hak nak pergi kata dekat pengarah polis macam-macam itu. Saya sebut cilaka pun kena tangkap, sedangkan dia sebut macam ni. Tuan-tuan bayang sendirilah. Tuan-tuan bayang sendiri. Inilah apa yang bermula, krisis bermula di antara saya dengan dia tu bermula pada 16 bulan Julai tahun 2017. Saya ingat tarikh tu.
Siapa yang nak BC ni? BC tapi jangan kelab je dah. Kan? Fokus on topik fokus on topik. Jadi pada pandangan tuan-tuan lah. Pada pandangan tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan lah. Pada pandangan tuan-tuan, kan, tak payah cerita lah pasal Datuk Azman pun. Ni cerita tentang Syafiq Alim. Pada pandangan tuan-tuan lah, daripada segi apa yang tuan-tuan dengar saya cerita tadi, rasa-rasa tuan-tuan siapa yang kena naya? Masa tu dia pakat, tahun 2018, dia pakat dengan ahli politik Pakatan Harapan nak perkenal saya. Kan, penanya saya sampai gaji tak dapat 3 bulan. Kan, kerana posting. Kan, dan dia sendiri mengaku. Dia kata dialah yang membuatkan saya kena bang je. Kan, dia yang mengaku. Dia yang mengaku, bukan saya tuduh. Dia mengaku dekat dalam post dia. Tuan-tuan boleh baca. Jadi saya nak tanya tuan-tuan, penilaian tuan-tuan lah. Selepas apa yang saya cerita ni, apa tuan-tuan rasa? Tuan-tuan rasa kat mana? Kan, sebab itu orang kata jangan dengar sebelah pihak. Bila dengar sebelah pihak, jadi masalah lah. Dia kena dengar kepada kedua-dua belah pihak. Baru tahu cerita kedudukan sebenarnya. Kan? Jadi saya nak tanya tuan-tuan lah. Kan? Kan? Agak-agak tuan-tuan. Saya ke siapa yang tak nanya? Kan? Jadi tuan-tuan nilaikanlah sendiri. Kan, tuan-tuan nilaikanlah sendiri. Kan, tuan-tuan nilaikanlah sendiri. Kan, tuan-tuan ni ambil daripada full cerita. Kan, siapa ahli politik PH tu nanti saya dedahkan semua ada. Pergi tengok dia main melawat dekat PGA pada waktu tu, dia main dekat perisai. Kan, nanti semua ada, semua dokumen semua lengkap untuk saya bawa ke civil record. Kan, kena naya ni Pik kan. Macam ni, orang lain kena buang kerja tuan-tuan. Gentle lah, kes gaduh. Kan, kes tumbuk kes tumbuk orang awam. Kan, kes rasuah, kes apa benda. Saya ni bodoh punya kes ya. Kes kena tag dekat Facebook ya. Kan, abang tak apa bang, kalau abang nak cerita pasal Rohingya abang buatlah, nanti saya share. Kan, nanti saya share. Nanti saya tolong share. Ni cerita pasal lain. Kan, Jebat ni siapa dia bukan bekas polis. Dia bukan polis pun. Dia bukan polis. Masa siasatan di Bukit Aman tu, dia kata dia polis kan. Dia bukan polis. Kan, saya ada rekod tu masa check dengan Mindef, kan ada nombor yang dia bagi. Dia ada bagi nombor A berapa tau yang bagi tahu kata dia bekas kapten apa segala ni. Masa kita check dengan Mindef, masa kes saya tu lah, kes saya dengan dia tu, dia PB Wataniah. Bantuan Wataniah. Dia panggil bukan Lance Corporal, kalau dalam tentera ni dia panggil apa? Lanskar ke apa? Hak bawah sekali lah, hak starting tu. Wataniah. Bukan kapten. Kan? Rekod ni datang pada mana? Rekod datang pada Mindef. Kalau dia nak ambil video ni, nak buat saman, ambil Sekali saya buat keluar rekod tu. Kan? Jebat tu muka tahu orang macam mana dia sanggup buat apa saja jika apa yang dia nak tak tu pasal dia nayang COVID. Ya betul. Sebab kita tak duduk sebelah dia. Kalau kita duduk sebelah dia, dia sokong kita. Kan? Aduh, dia ni apa semua. Tapi kalau kita duduk sebelah dia, hilang lah jawatan kita. Kan? Hilang lah jawatan kita. Hilang lah. Gila, hang bantai siapa tu? Hang bantai sek. Kan? Hang bantai sek. Bukannya bantai Lance Corporal kan, bantai constable kan, boleh gagah lagi aku tolong hang. Kalau hang pergi hina sarjan pun boleh lagi nak tolong. Kan, sebab pangkat rendah. Tapi yang dia pergi bantai ni, Prebet Wataniah. Kan, dia Prebet Wataniah. Kan, jadi orang kata apa, yang hang pergi bantai ni, tuan-tuan baca post dia lah kan. Yang hang pergi bantai ni sek, sedangkan inspektor pun tak berani dengan sek. Hang nak suruh Lance Corporal pergi mengadap sek. Hang nak mampu ke apa? Nak mampu ke apa? Nak mampu ke apa? Lepas tu dia pergi cerita habis satu dunia konon-konon yang konspirasi jahat. Jadi suruh dia dedahkan report yang pertama. Report ni saya bagi kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan anggota polis boleh buat keluar report ni, tuan-tuan pergi buat keluar atas keizinan saya. Nombor report 3260/17.
Kan, nombor report 3260/17 Sungai Kapal report. Kan, Sungai Kapal report. Kan, tuan-tuan pi buka. Tuan-tuan pi baca report tu baru tuan-tuan tahu. Oh, ni lah dia punya konspirasi jahat ni. Ni dia punya konspirasi dia. Konspirasi nak suruh duduk belah dia, bila hang panggil sek tak ada telok. Banyak hang punya cerita. Sebab tu berwaspada. Berwaspada. Dan kepada tuan-tuan pun berwaspada dengan kawan-kawan. Sebab tu kawan saya walaupun rapat dengan saya tak bagi dia tag saya. Saya tak bagi. Kalau dia tag saya akan remove tag. Sebab saya tak tahu dia nak kata apa. Dan apa yang dia tag tuan-tuan tu, tuan-tuan boleh disabitkan kesalahan yang sama macam dia buat. Dia kira bersubahat. Kalau dia tag, kalau tuan-tuan buat dia katakan dia nak pergi bunuh orang. Lepas tu dia tag in wish Muhammad Syafiq. Sekali dengan saya sekali jalan. Sekali dengan saya sekali jalan. Sebab tu bahaya tagging Facebook ni. Sebab tu saya tak bagi. Siapa tag saya akan remove tag. Sebab inilah pengalaman saya. Pengalaman saya yang mana saya hadapi dengan dia. Terima kasih Didi Ujang. Dan saya merana tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kata pada waktu saya ni, tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan duk kata saya keluar agama semua. Kedudukan saya pada waktu tu macam mana? Hutang saya banyak mana? Hutang saya dengan bank rakyat ada 3 akaun dengan bank rakyat. 100,000 dengan bank rakyat. Dengan Koperasi Polis ada 2 akaun. Hutang saya dengan Koperasi Polis 30,000. Jadi 130,000. Hutang belajak 30,000. 160,000. Campur dengan kereta. Jadi tuan-tuan, saya punya komitmen bulanan saya punya komitmen adalah 1,600 lebih. Agak-agak tuan-tuan, bila saya kena buang kerja tu, macam mana saya nak survive? Anak 4 orang. Bini seorang lah. Anak 4 orang. Anak saya tuan-tuan duduk rumah kebajikan masyarakat. Bila saya kena buang kerja, saya pergi ambil anak saya balik. Baru bulan lepas, masa PKP fasa kedua, baru saya boleh pergi ambil anak. Anak duduk rumah kebajikan. Duduk rumah, saya tak mahu sebut lah rumah kebajikan mana. Tapi di Selangor lah. Duduk rumah kebajikan. Bila saya kena buang kerja. Tak gila tuan-tuan. Tak stres. Tak ni. Bila kena buang kerja. Jadi agak-agak tuan-tuan lah. Siapa yang paling tak anaya? Siapa yang paling tak anaya? Jadi saya malas nak ulas lebih lah. Kalau kata konspirasi menjatuhkan ni, saya tak ada masalah apa. Sebab itulah saya kata kalau nak minta maaf kena cerita daripada A sampai Z. Lepas tu tak apa. Had seorang lagi sahabat kita. Sahabat dia lah, sahabat rapat dia. Duduk tiba-tiba 206 semua. Anak saya duduk rumah kebajikan di Ujang. Mula daripada bulan 12. Duduk rumah kebajikan sampai bulan 4, bulan 5 baru saya pergi ambil. Saya pergi ambil di KL tu. Ada video. Saya pergi ambil di rumah kebajikan. Anak saya paling kecil tak sekolah. Tak boleh nak sekolah. Duit tak ada, nak sekolah macam mana? Nasib baiklah PKP. Ni pun baru rumah saya dapat kerja, saya tak dapat lagi. Nasib baiklah PKP. Jadi seorang lagi duduk saja-saja tak tentu pasal pergi buat report kata mendedahkan wanted seseorang. Nak perangkap kita. Nak bagi masuk pula lagi nak bagi orang kata nak masuk dalam penjara. Dan sebagainya. Jadi saya nak tanya tuan-tuan satu benda ya, siapa yang paling tak anaya kat sini? Saya tak mahu sebut apa tuan-tuan, sebab tu saya selalu berdoa je. Saya selalu berdoa semoga suatu nanti ada kebenaran. Jadi tiba-tiba dia pick up report tu. Jadi itulah kebenaran dia. Jadinya orang nak tahu sekarang ni apakah dorongan tu? Dorongan daripada pegawai mana? Pegawai mana yang bagi arahan kat Syafiq ni? Nak suruh ambil tindakan kat atas berjebat ni? Jadi sebab tu tuan-tuan kena baca report 3260/17 tu, report Sungai Kapal Indah. Baru tuan-tuan akan tahu. Itulah dia punya kebenaran dia. Akhirnya terkeluar juga. Dia sendiri mengaku. Jadi ni pun nasib baik PKP tuan-tuan. Ada monotorial, tak kena bayar hutang. Kalau tidak pening kepala. Saya kena PKPK. Saya nak pulih balik tuan-tuan. Saya pergi berapa pondok tuan-tuan. Banyak juga di petani. Berapa ramai tok guru doa baru nak pulih balik. Kalau tidak orang lah duduk atas jambatan tu yang dia kata nak terjun Jambatan Pulau Pinang tu, betul ya? Tidak terjun lah. Gila tak tension dengan hutang sekarang ni. Dengan hutang sampai tahu tu lah dia buat. Disebabkan
disebabkan tak duduk support dengan dia. Tak duduk support dia. Jadi itulah peringatan kepada tuan-tuan juga semua. Siapa yang duduk IPD Kelang Utara, mereka tahu cerita ni. Mereka tahu cerita ni, bukan mereka tak tahu lah. Kalau tuan-tuan nak tahu cerita lagi, saya sebut nama pegawai tu, saya berani sebut. Sebab apa? Sebab apa saya berani sebut? Saya sebut tu nama pengarah tu, Sek Datuk Usop Ahmad, saya sebut. Cuba suruh dia sebut, dia berani sebut tak? Saya berani sebut, sebab apa benda saya cerita ni betul. Kalau saya cerita tak betul, Sek tu akan saman saya buta pula taman. Apa dia pergi buat report terus kat atas saya? Dia pergi buat report terus kat atas saya. Dan tuan-tuan fikirlah satu benda yang logik di akal. Mana ada anggota polis daripada balai, saya duduk IPD tuan-tuan. Saya duduk IPD. IPD Elon banyak. Elon IPD banyak. Kita ada Bita 200, kita ada Bita, ada Elon Hikmat 150, ada Elon IPD 400. Berapa dah banyak? Dekat 2000 lebih gaji. Ada orang daripada IPD hak mangkuk nak pergi masuk PGA. Orang daripada PGA nak keluar masuk IPD ada. Orang daripada PGA nak masuk IPD ada. Orang daripada IPD nak pergi PGA ada tak? Saya kena tindakan tertib tu, kena freeze. Kena masuk ke PGA. Kena masuk ke PGA. Masuk ke PGA, siapa nak masuk PGA tuan-tuan? Pagi-pagi kena lari. Pagi-pagi kena lari. Lepas tu kena buat fitting dan sebagainya. Duduk IPD relax. Duduk dalam aircon, duduk PGA duduk dalam panas. Pop belakang saya OCPD Kelang Selatan dulu. Apa nama bekas OCPD Kelang Selatan yang buat saya punya saya punya surat tu. ACP apa nama? Sebab tu saya kata pasal kes dokumen saya tu, saya tak palsukan dokumen tu. Sebab tu saya di IPD Kajang masa nak tuduh di mahkamah tak lepas. Mereka tukar seksyen, banyak seksyen mereka tukar. Mula-mula pakai 465, lepas tu pakai 471, lepas tu pakai 420, semua tak lepas. Semua seksyen tak lepas. Lepas tu mereka buang kerja saya bawah apa? Sebab saya tak tukar. Kalau saya palsukan dokumen tu tak apalah, saya tak palsukan. Jadi dia tak ada bukti yang mengatakan saya palsukan dokumen tu. Tak boleh tuduh di mahkamah. Bila tak boleh tuduh di mahkamah, mereka buang kerja pakai apa? Mereka buang kerja pakai A110. Mereka pakai perintah tetap Ketua Polis Negara. Masa tu, apa nama pegawai tu pergi jumpa dengan siapa? Gambar mu ada. Gambar mu ada, dia pergi jumpa dengan siapa? Jadi inilah saya kena cerita ke anak cucu cicit saya. Hang kena buang kerja sebab apa? Sebab posting Facebook. Law ni KP99. Terbaik dari ujang. Alhamdulillah Pak Guru bagi zikir TKN. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. InsyaAllah kamu bisa. Prof Syafiq, terima kasih. Abang Hanah Melayu ni saya tahu abang daripada Singapura kan. Abang sabar lo bang. Pasal kes parti apa semua ni, abang tak boleh kelang kabut. Saya pun dah, kalau kata saya tak layan abang punya telefon ke apa, saya layan. Tiba-tiba abang buat satu WhatsApp group, abang add saya masuk sekali dengan LT apa semua tu, saya rasa tak kena lah. Jadi benda ni tak kena. Jadi kalau abang nak bicara tentang warga asing ni, dia ada teknik dia ada cara dia. Dan buat masa sekarang ni saya tak sentuh pasal isu warga asing. Jadi kalau abang nak sembang pasal warga asing, kemudian bang. Sebab sekarang ni tindakan kerajaan dah ada. Jadi kena buat relax bang, kena cool. Saya faham kedudukan abang tu. Bila abang duduk di Singapura, abang kena tindas dengan orang Singapura. Macam sebab di sana abang dipanggil sebagai warga asing. Jadi di Singapura dengan situasi di Malaysia ni berbeza. Jadi Malaysia ni NGO dah bangkit. Semua dah bangkit, dah buat kerja dah. Jadi abang tak perlu nak ulang. Saya faham tujuan abang tu, saya faham. Tapi kena pada tempatnya abang. Kena. Saya faham kan saya nak jatuhkan maruah abang kat dalam live saya tak. Saya faham kedudukan abang tu. Saya faham. Dan kita ada tim banyak daripada Melaka pun ada. Tak apa Syafiq, biar mereka nak kata apa, sabar je. Pengalaman itu lebih baik dari guru yang mengajar. Saya ada clue, tak ada orang. Saya ada, kalau tak ada orang nak duduk dengan Syafiq. ada di hujang, ada orang nak duduk. Tapi kita nak perjelaskan lah pasal report tu. Jadi orang kena tahulah kedudukan yang sebenar. Jadi saya pun tadi ada pegawai yang telefon saya, yang bagi sokongan daripada segi moral dan sebagainya. Alhamdulillah lah ni dia di hujang bagi sokongan. Alhamdulillah lah.
Cuma berhati-hatilah dengan tagging di Facebook ni Daddy Ujang. Sebab apa? Bahaya. Sebab saya dah terkenal sekali. Saya dah terkenal sekali. Saya tak mahu rakan-rakan saya yang lain terkenal juga. Jadi kena berhati-hati bila orang tag nama kita ni. Sekali dengan kita sekali jalan. Sekali dengan kita sekali jalan. Itu adalah prinsip dalam undang-undang, dikira sebagai subhat. Move on sikit. Yang baik aku suka. Jangan risau orang kod yang sentiasa menyokong. Terima kasih. Yang menyokong tu terima kasih lah. Tapi kes saya tu masih dalam pembicaraan. Saya dibuang kerja tu. Jadi sepatutnya appeal pada bulan 3. Tapi disebabkan PKP, mahkamah tak buka. Mahkamah tak buka. Jadi dia ada masa lagi lah untuk dia, kalau ikutkan PU53 elemen tata cara mahkamah ni, dia 60 hari. Tapi masa tu berlaku orang kata apa, PKP. Jadi ni tak dapat lah. Tapi saya akan appeal jugalah kes tu di mahkamah. Aku nak abang cara sistem di Singapura. Ya, saya faham bang. Saya faham cara abang nak bagi tahu tu, dan kami politik di sini pun kami dah tahu dah bang pasal ni. Kami pun dah memang anti DAP. Terima kasih Daddy Ujang. Kami pun tahu dah pasal DAP ni. Dan kami pun memang anti DAP. Saya pun cuma ada part-part dia. Bila kita hurai pasal DAP, kita hurai. Dia kena stick on topic. Jadi bila lari ni, abang, dia jadi masalah sikit. Jadi abang nak cerita pasal kedudukan Singapura dengan Malaysia ni berbeza kedudukan dia. Dan apa yang abang nak cerita tu sebenarnya saya dah buat dah live banyak dah. Jadi orang kata apa, abang tengok balik live yang lama-lama. Terima kasih Raja Aryan. Tak fight balik ke kes? Akan fight balik untuk appeal balik. Hidup berani kerana benar, takut kerana salah. InsyaAllah kebenaran akan timbul. Betul tu, tag-tag ni semua saya tak tahu macam mana, sebab saya masih baru menggunakan Facebook. Sebelum ni banyak face to face je. Jadi Daddy Ujang kena pergi kat setting. Pergi kat setting, bila orang nak tag tu dia kena request. Request tag. Jadi kena set dekat setting lah. Jadi bila orang tag nama kita, dia akan naik. Kalau kita approve, baru dia akan masuk tag. Kalau kita tak approve, dia tak akan masuk. Jadi itu yang masalahnya bila kita open. Sebab dia kena tengok dekat privacy setting. Dekat Facebook privacy setting. Kena set semua skill lah. Daripada segi tagging, sharing dan sebagainya. Kalau kita open, bahaya. Kena dia pergi tag dekat teroris, habis kena Daddy Ujang sekali jalan. Tak apa, kami doakan yang terbaik untuk Hang Syafiq. Ya, terima kasih Raja Rin. Dan saya pun baru ni pergi di IPD Al-Ustaz pun, pegawai tu pun bagi sokongan. Dia suruh saya appeal balik sebab kes saya tu tak logik untuk dibuang. Sebab tak boleh pakai section tu. Sebab section tu untuk orang kata apa, dokumen kerajaan. Dokumen kerajaan, dia bukan dokumen kesihatan. Jadi itu yang dia suruh appeal balik. InsyaAllah saya akan appeal balik lah. Dan saya pun orang kata apa, sebelum mereka ambil tindakan untuk buang kerja tu, saya dah hantar surat untuk berhenti. Saya dah hantar surat untuk berhenti 3 kali. Saya hantar surat, tapi mereka tak benarkan. Mereka tahan gaji, lepas tu mereka terus buang kerja. Tu yang jadi persoalan dia tu, kenapa buang kerja sedangkan saya minta untuk berhenti. Hebat ujian Hafiz, baru tahu kes ni. Semoga tabah bro, dan saya dipermudahkan segala. Jadi ni tuan-tuan buat penilaian sendirilah, saya cerita lah. Fokus satu-satu topik lah. Aduhai, jangan potong queue nak cakap topik dia. Tunggu hari lain. Terima kasih Singapura dan Malaysia. Okey, saya lebih berhati-hati sekarang. Ya, Daddy Ujang kena berhati-hati ya. Bab-bab tagging ni bahaya. Sebab mereka dia kerja attack orang. Selagi mereka bos lagi tak pasal-pasal kena. Ya Syafiq, anda cakap dan tahu ramai pun orang Melayu kerja sini tahu. Tapi mengapa kat Malaysia lemah sedangkan kita majoriti? Kat Malaysia tak lemah. Siapa kata lemah? Ada tindakan-tindakan yang disebut oleh kementerian. Kalau kita nak kata kementerian tak ambil tindakan, tak boleh juga. Dan kita kena bagi peluang. Sebab apa? Pengarah immigration dah bagi tahu. Mereka akan buat pada bulan Julai. Jadi mereka akan buatlah benda tu. Jadi slow-slow orang. Sebab benda ni, kalau saya cerita dalam live, apa yang abang cerita ni pun tak boleh nak dapat dia punya kesannya. Sebab dia kena melalui surat ke parlimen. Apa abang punya cadangan. Saya dah sebut dah tadi saya sebut dah tentang abang punya cadangan untuk ambil skill worker saja tu. Jadi saya sebut dah. Bukan saya tak sebut, saya beritahu sistem sama macam Australia. Jadi relax, cool. Relax je Fik. Kira mental kuat jugalah, boleh bangkit steady. Tak kuat kat tuan-tuan. Saya lepas pergi jumpa Pak Guru Inabah. Baru okey. Waktu tu berapa ramai agak orang nak bawa saya pergi jumpa ulama-ulama ni. Tak jadi ke? Jam juga. Dia jadi macam-macam lah.
Lepas saya duduk dengan Inabah ni yang okey tu, saya duduk dengan Tok Guru, tapi bukan saya duduk di sana, saya ambil zikir. Saya ambil zikir yang okey tu. Jam. Kalau tidak jam juga, haru. Jangan risau, Fik. Viewers sendiri boleh menilai, insya-Allah kebenaran akan timbul juga. Ya, sepatutnya kes tu kena tindakan tata tertib je. Tindakan tata tertib apa bendanya, saya tak buat dokumen tu. Dokumen tu saya tak palsukan. Memang dokumen tu original. Saya tak buat apa pun kat atas dokumen tu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ada bersama dengan orang-orang tak naya. InsyaAllah kebenaran akan mengalahkan kebatilan. Samun bersenjata pun boleh dapat kerja balik. Anda akan menang ke Syafiq. Ada hati lagi tak nak kerja. Maaf soalan profesi, tanya kat live. Saya okey, bukan saya tak mau kerja tuan-tuan. Dia macam ni, dalam polis ni, kalau tuan-tuan ada, saya berat, saya masuk polis dulu berat saya 74 kilo. Tinggi saya 192. Jadi sekarang ni berat saya 110 kilo. Jadi kalau kata saya nak pakai diploma saya untuk mohon sarjan, gila tuan-tuan, nak training 6 bulan. Nak training 6 bulan balik memang tak larat lah. Memang tak boleh nak pergi. Itu yang faktornya yang saya nak berhenti tu. Sebab yang pertama saya nak sambung belajar. Sebab untuk sambung belajar, anggota pakar rendah untuk buat degree dalam kos yang saya nak ambil ni susah. Susah sangat-sangat lah. Jadi itu yang saya nak berhenti tu. Jadi susah lah untuk orang kata apa ni. Tapi kalau kata saya berhenti secara elok, kalau saya habis degree, saya boleh minta inspektor polis, tak ada masalah apa. Saya pijim kan, dia di hujang ajak saya pijim kan, badan saya kurus elok, saya rasa boleh masuk inspektor, saya boleh lah. Tapi kalau kena buang kerja, saya nak pergi mana-mana pun tak boleh. Tapi saya punya target nak pergi SPRM. Masa saya nak berhenti kerja tu, saya punya target, betul-betul target saya nak pergi SPRM sebenarnya. Tapi sebab saya tak ada kes apa, saya tak ada kes yang melibatkan jadi saya punya target memang nak pergi SPRM. Jadi bila dah kena buang kerja, nak apply SPM tak lepas. Itu yang jadi masalahnya. Tu akhir janji Jubok bagi peluang lagi. Aku pun sama macam Han Syafiq, aku geram. Dengan Donjai pun Han belum settle lagi. Dengan Donjai tuan-tuan kena faham. Dia melibatkan ego benda ni. Saya dah bagi dah. Saya dah bagi tahu dah kat dia. Saya kata siapa yang mulakan dulu. Saya tak mahu nak cerita lah. Saya ni duduk cari kerja dah lah. Bini seorang aja. Kita duduk elok-elok, tak ada kacau siapa buat live. Tiba-tiba polis telefon kita nak keluar orang tangkap. Saya pun heran lah. Apa duduk tak duduk tiba-tiba keluar orang tangkap lah. Dah nak tangkap aku. Call daripada Sentul. Jadi saya pun pelik lah kan. Saya pun pelik nak suruh saya main KL dalam masa segera. Gila ke tuan-tuan? Macam mana saya nak pergi? Lepas tu saya pun telefon lah. Ada seorang pegawai ni. Pegawai tu kata okey boleh minta. Saya pun minta PIPD Lot Start untuk bagi statement. Jadi bila PIPD Lot Start bagi statement, pegawai tu bagi tahu siapa yang buat report. Tu saya tak kenal dia. Saya tak kenal dia. Jadi saya pun tanya, kenapa dia pergi buat report pula kat atas dia? Jadi saya tanyalah nama dia ni siapa dia. Jadi orang pun bagi tahu, okey dia ni Donjai. Jadi saya pun tanya-tanya kenapa dia buat report kat atas saya, sedangkan benda ni dah settle. Sebab benda hak dia buat report tu, dulu masa ni saya cerita sikit lah. Masa Tok nak baik dengan Jebat dulu, dia suruh saya delete. Saya dah delete benda tu. Bila saya dah delete benda tu, dan polis pun dah buat tangkapan. Polis dah buat tangkapan dah siapa polis yang buat keluar wanted tu. Jadi anggota yang mendedahkan wanted tu dah kena tangkap dah. Jadi depa tak puas hati. Depa tak puas hati, depa kata kalau boleh nak suruh Syafiq Alim juga kena tangkap. Menceroboh sistem DRM. Dia buat pula report kata kita ceroboh sistem DRM. Agak-agak tuan-tuan lah kalau kata saya kena statement, IO tanya saya belajar dalam bidang apa? Computer science. Adakah kamu mempunyai kemahiran untuk menceroboh ke dalam sistem kerajaan? Saya pun nak, aku nak kena tuduh hacker ke apa pula ni? Tak pasal-pasal. Tak pasal-pasal. Tak ada pasal. Pergi buat report. Jadi tu je sebenarnya bermulanya, titik permulaan kat situ. Jadi pakat-pakat ambil pendekatan, tanyalah. Tanya diri sendiri, sampai bila aku nak ego? Sampai bila aku nak ego? Sampai bila aku nak kata aku betul? Macam saya sebut dalam live saya malam tu lah tuan-tuan, mati ni bila-bila masa ya boleh mati. Kalau saya mati dulu, sempat ke mereka nak minta maaf dengan saya? Kita kena fikir benda tu. Sebab saya dah bagi tahu dah, mati ni macam mana keadaan kita nak mati ni. Cukup mudah. Dalam seharian kehidupan kita, mati itu lebih mudah daripada kita nak hidup. Kita masuk dalam bilik ayak. Kita tahu dah kalau kita masuk tu lincin, tergelencak, jatuh, mati. Ada orang mati dalam bilik ayak? Ada. Bukan tak ada. Ni saya tengah buat live. Tiba-tiba buat live, kursi atas jatuh, terantuk kat meja, mati. Ada orang atas kursi jatuh, terantuk, mati. Ada. Kalau tuan-tuan mop lantai, tiba-tiba lincin. Lincin jatuh, pum, kena spinal cord, pecah. Mati tak? Mati.
Kan, mati ni lebih mudah dalam kehidupan seharian ni. Macam saya duduk buat live ni, kipas duduk atas tu. Saya tahu mana kata kipas tu kuat. Rumah ni dah 20 tahun dah. Kalau kena makan anai-anai, kan, kalau kena makan anai-anai, dia punya alang dia tu, kan, tiba-tiba kipas jatuh kena kepala, mati tak? Mati. Kan, mati ni lebih mudah daripada kita nak hidup. Kan, bila-bila masa kita habis mati, kita naik motor, kita tahu nak kemarin 3 laporan soal gebak. Mati macam mana? Yang kena langgak dengan lori tu. Kan, lori tu cuai aja. Dia naik motor, simpang corner, pum, lori bantai, mati. Mati. Dekat mana-mana pun, mati ni lebih mudah daripada hidup. Tapi kalau kita ingat kita tu nak mati, jadi kita kena fikirlah dosa dengan manusia ni, hablum dan nas ni kita kena jagalah. Sebab tak lepas. Saya bukan kata kepada orang, saya kata kepada diri saya sendiri. Kalau saya mati, bagaimanakah keadaan mereka-mereka ni? Itu yang saya nak kata tu. Terima kasih Pak Mit. Ni nasib baik tiap je ni kalau hang bagi aku bercakap, memang aku nak perangat Otra Melayu. Okey bang, saya bang naik lah. Saya Jepam ada nak tubuhkan pasukan baru. Nanti saya pergi jumpa Syafiq. Boleh dia di Ujang? InsyaAllah boleh. Esok dia di Ujang ada talqin di Inabah. Ada majlis zikir untuk bulan Julai. Kalau kata dia di Ujang berkesempatan, kalau ada siapa-siapa yang duduk di area Kedah ni yang ada kesempatan yang nak turun zikir, boleh. Sebab esok mula pagi pukul 9.30 pagi. Boleh bagi tahu saya. Betul saya nak visi dengan Tanah Melayu ni, Ustaz. Tak perlu nak bagi nombor siapa-siapa. Benda ni kita ni jangan sebut nama siapa-siapa. Komputer sains boleh duduk bawah KJ, Fik. Tu pasal dia tu. Duduk cari juga KJ. Sebab dulu ada buat projek dengan Mosti tu. Dengan Mosti dulu ada buat lah dulu yang Penangnya tu di bawah Mosti lah. Hang drive elok pun mampu langgak mati juga. Jadi kita tanya abang Tuah tu Kenji ni, dia pun tahu juga. Kes yang ni sama. Kes petik nama ni ASP Ali Bashar pun kena. Macam mana dia boleh bergaduh dengan ASP Ali Bashar? Sebab ASP Ali Bashar tak mau backup dia. Dia hina ketua polis negara, lepas tu dia kata ASP Ali Bashar melalui PNP bagi arahan suruh dia buat macam tu. Tak pasal-pasal kawan tu kena panggil. Sekali dengan kawan-kawan tu, sekali dia hambu je. Tapi tak apalah, tu kes ASP Ali Bashar. Tapi bermulanya kes tu pasal kes tu lah. Saya tanya juga dengan Tuan Ali, apa cerita? Ada menakib ke Fik? Ya, ada. Abang Wan Khairuddin. Saya baru dapat mesej tadi. Tak angkat pula bila saya buat masuk dalam misi, tak mau accept. Ada menakib ada pada esok jam 9.30. Abang Wan Khairuddin nak mai Nak mai kena bagi tahu dekat Ustaz Zaki tu. Kalau kata nak mai, saya PM saya tepi, saya mesej pada PA tu PA saya bubuh nama. Tengok esok kita pergi 2 orang Kalau kata nak mai lah. Semoga sihat-sihat selalu ya. Terima kasih. Terima kasih jadi inilah rutin harian saya sekarang ni hari ni tiap hari lah ni. Saya belajar masak. Saya dah boleh banyak saya dah boleh masak banyak masakan Dulu pun saya boleh masak. Jadi bila dah kahwin 9 tahun, jadi saya duk suruh bini masak. Kita pun dah lupa macam mana nak masak kan. Jadi bila ada hikmah dia lah bila kena buang kerja ni, jadi saya boleh masak balik. Lepas tu orang kata adalah masa untuk membaca. Lepas tu orang kata macam-macam lah benda. Boleh bercucuk tanam. Boleh belajar saya pun ingat saya nak buka pusat asuhan lah. Jadi dah boleh mengasuh. Dulu tak pernah mengasuh lah, boleh mengasuh. Tengok sebelah boleh mengasuh. Senang nak mengasuh. Saya kalau saya ambil mengasuh budak pun untung saya. Satu budak 4.5 dia kata Mengasuh budak ni paling senang Saya download movie banyak-banyak. Sebab budak ni dia pun tengok movie settle Mak dia pun hantar. Kalau saya jadi pengasuh, tapi saya tahu lah kan, ada lesen kan, tak ada lesen. Kalau tak ada lesen, saya buat pengasuh budak lah kan. Bagi mereka makan. Lepas bagi mereka makan, buka cerita boy settle lah.
Mereka duduk lah daripada pukul 12 tengah hari sampai pukul 4 petang. Tak bosan-bosan tengok boy-boy. Kan? Jadi mudah jadi pengasuh ni lah. Tapi mahal dia macam tu. Saya dah tengok kan. 400 setengah, 500. Kan? Kalau kata saya dapat kalau saya dapat 4 orang anak kan. Kalau dapat 4 orang anak orang mengasuh kan, dah 2,000 dah. Kan? Relax lah. Mak dia main hantar pagi-pagi. Okey, bagi makan apa semua, bagi mandi semua cukup. Lepas tu buka boy-boy. Buka boy-boy. Tu dia daripada pukul 12 sampai ke 4 petang. Layan boy-boy. Lagi 1 jam. Kan, bawa pergi main kat taman mainan. Pukul 5 mak dia main ambil. Settle masalah. 2,000 sebulan. 2,000 sebulan. Bukan susah nak mengasuh. Senang lah. Saya ada ingat mengasuh ni macam payah mengasuh kan. Rupanya senang kan. Kalau kata 8 orang pun boleh. Kan, ramai-ramai duk tengok boy-boy kat depan kan. Kuasa 3. Kuasa halilintar. Kita pun layan lah. Tengoklah mereka punya halilintar. Mereka punya boy-boy kuasa 3. Bulan-bulan masuk. Duit jadi cukup. Itu yang mudah. Saya rasa tu lah. Saya buat mengasuh pun untung. Buat taska-taska. Pergi sambung balik belajar. Ambil pendidikan awal kanak-kanak. Pergi. Clear Fi. Aku pun suruh rumah jalan ni. Betul. Buka YouTube settle. Ya betul. Buka YouTube settle. Salah. Tak payah pikat panjang lah. Nak suruh mereka belajar. Buka buka apa? Didi apa nama yang duk nyanyi lagu tu apa nama? Didi kan? Didi buka Didi. Settle masalah. Sama macam aku Fi. Aku asuh anak macam tu juga. Yang penting boy. Ramai juga lah. Budak berak nanya kalau nak tukar lampin semua. Senang kan tukar pampers kan. Susah pun. Pampers lah ni dia pen. Dia pakai pen. Dia berak. Yang berlaku biarkan ia berlalu Syafiq. Yang kehadapan tempuhlah sebaik-baiknya. Lautan mana yang tidak bergora, bumi mana yang tidak ditimpa hujan, dan manusia mana yang tak pernah buat salah silap. Moga mega mendung akan cerah kembali. Syafiq mesti boleh. Terima kasih Hari Hujang. Nak tukar lampin senang tuan. Lah ni semua pen. Pen koyak tepi. Dia berak. Basuh lah pakai tangan kiri macam kita basuh lah. Basuh kan. Abang ada okey. Pegang dinding. Tonggek. Pegang dinding. Tonggek. Spray. Lepas tu sabun lah. Apa masalah kan. Lepas tu pakai pampers. Pakai pampers suar kaki lah. Suar kaki kiri. Suar kaki kanan. Suar kaki kiri. Tarik naik. Settle masalah. Main jenis kuat berak. Mental tu. Tak apa macam saya. Misalnya aku sembuk dengan getah paik je. Tak nak berak. Dia lah. Tonggek sembuk settle sembuk settle sembuk sabun. Settle sembuk sabun. Settle masalah. Taufik ya tuan semua lah sekarang. Mana ada semua. Jadi orang kata apa? Sabun. Lepas tu bagi pakai pampers. Senang masalah. Lah ni ada tulis front dengan back. Dulu hobi kumpul anak, tapi lah ni hobi kumpul bini. Jom kita cuba hobi baru. Itu bahaya dia Hujang. Sebab bini saya dia pandai detect. Saya banyak kali kantoi lah. Dia pandai detect. Dia boleh cium bau perfume dia. Dulu saya pernah wah agak dengan wanita UMNO kan. Balik wanita UMNO semua muka tak boleh. Memang ni punya semua pergi dekat rantau buat hura-hura. Lepas tu balik dia kat kantoi. Boleh pula. Dia boleh tangkap pula. Syafiq ambil tarik sana sekali ke? Ya ambil. Saya ambil Qadariyah Nasyabandiah. Ambil dengan Ayah Zuki di Bukit Temaga. Petang ni lah abang tu buat live pula. Kata Kak Han Syafiq. Siapa pula dah nak buat? Ilmu penuh di dada je boleh. Jadi tak penuh tak berani cuba makan diri. Jadi tak apa ilmu penduduk singa berempat. Sia-sia lah Didi. Lock gundam tuan. Hang duk ni tahu dalam live confirm orang tak berani hantar kat hang. Tu hobi cari penyakit. Mampus bini kena kita dengan menyapu. Tapi ada tuan-tuan. Ada Tok Guru bagi kat saya. Nanti saya share pada tuan-tuan. Ayat dalam Quran tau. Ayat dalam Quran ni. Perangai hidup kita sebagai seorang suami tu penting Syafiq. Hidup ni biar kurang beras. Asal jangan kurang keras. Nak ada saya dah minyak dok. Dulu ada seorang Tok Guru. Saya pergi jumpa dengan Timbalan Ulama Thailand. Masa tu saya nak panggil orang rumah lah pada tu. Nak panggil main Kedah lah. Dia ayat dia dalam Quran tuan-tuan pergi cari ayat dia, saya lupa dah. Ayat dia mula Rabbuna wa Rabbukum. Ayat berapa saya lupa dah. Ayat dia mula-mula dia Rabbuna wa Rabbukum. Cara amalan dia adalah baca waktu subuh 40 kali. Subuh 40 kali, Zuhur 40 kali,
apa nama ni, asar 40 kali, isyak maghrib 40 kali, isyak 40 kali. Dia setiap waktu 40 kali lah. Kan, selama 40 hari. Selama 40 hari. Kan, lepas tu bila tuan-tuan jumpa dengan perempuan tu, baca tu lah. Kan. Panggil dia tu, Rabbuna wa Rabbukum. Kan, Rabbuna. Saya buat di mahkamah syariah. Rabbuna wa Rabbukum. Jadilah, tapi saya dah lupa lah. Jadi saya pun tak berniat untuk nak kahwin 2-3. Jadi ayat tu lah. Ayat tu memang jadilah ayat tu. Saya ambil ni daripada penasihat ulama Thailand. Bukan. Saya ambil daripada timbalan ulama Thailand, Baba Mat Mawi. Baba Mat Mawi. Dia bagi kat saya dua benda. Dia bagi minyak cenoi. Minyak cenoi saya, orang rumah saya tahu dalam parit kat mana tak tahu. Saya habaq dia, saya kata ada tahu dah minyak apa ni. Dia tanya saya minyak apa ni, wangi semacam lain macam kan. Bila bau rasa macam lain macam lah kan. Dia kata dia bau minyak tu, dia mimpi saya dua malam. 2 malam dia mimpi. Saya bagi tahu dia, tahu tak minyak apa ni. Dia pun tanya, dia tanya, saya pun bodoh habis bagi tahu. Saya kata ni minyak cenoi dapat pada timbalan ulama Thailand. Esok cari tak jumpa. Esok cari tak jumpa dah minyak tu. Pergi mana tak tahu minyak tu. Saya dapat dua tu lah. Saya dapat minyak satu, saya dapat apa nama ayat satu. Ayat tu mula dia Rabbuna wa Rabbukum. Tuan-tuan pergi cari lah. Tuan-tuan pergi cari. Saya dah lupa dah dalam surah apa, saya dah lupa dah. Tapi dia Rabbuna wa Rabbukum lah. Ayat dah. Tapi orang perempuan dengar di sini marah mampus ya. Orang perempuan dengar di sini harap dia Syafiq, dia pergi hajak pula. Lagi lelaki aku pergi cari mampus. Jadi tu tuan-tuan ambil tu. Tuan pergi cari. Saya pun lupa dah. Dia punya ayat ke berapa saya dah lupa dah. Tapi itulah ayat menunduk. Kalau nak menega ke boleh lah pakai ayat tu. Pakai menega ke apa ke boleh lah. Nak buat live lah. Tengah-tengah dia buat live tiba-tiba jatuh hati kan. Tak apa Syafiq, saya player minyak dop ya. Dulu saya buat live tuan, saya pakai minyak tu lah. Story tu kan dulu sebelum saya buat live kan saya duk sapu di muka kan. Punya ramai mesej. Hai awak, nak kenalan boleh? Nak kenalan boleh? Dah kahwin ke belum? Umur berapa ni? Ui, ramai. Jadi saya saja test ya. Saya saja test dalam live. Kan dulu saya buat live tuan tengok saya duk sapu di kening tu kan. Duk sapu cenoi tu. Duk sapu cenoi tu. Saja test tengok kan. Ui, jadi tengok lepas-lepas buat live banyak pula mesej masuk kan. Jadi saja test kan. Sebelum tu lah test. Jadi banyak juga live video live saya pakai buat tu kan. Ramai orang nak mesej, awak ni dah kahwin ke belum Saya baru berhajat nak bagi kat member saya minyak tu, nak bagi kat Mel, tiba-tiba tengok tak tahu duk tahu mana pas dalam parit ke mana tak tahu. Dia bagi ilmu pula. Dak, yang ni saya dapat, ni betul saya dapat. Kalau ada masalah apa dengan orang rumah baca tu lah, Rabbuna wa Rabbukum, dia tunduk. Dia tunduk dah betul, benda ni saya buat jadi sungguh. Benda ni saya buat jadi sungguh. Tapi saya lupa ayat apa. Kita lelaki ni kita perlu jadi lelaki-lelaki cantik. Hidup ni umpama biar kurang duit asal jangan kurang duit. Cantik balik. Ya betul Jadi baik tu kan. Santai sungguh lah petang ni, terhibur aku kan. Jadi siapa nak minyak dok apa dah? Minyak dok. Link dia saya kena bagi ni saya share link dia ajak. Saya tak boleh nak ni. Saya tak boleh nak share link. Bujang lagi Fik, minyak dok hang tu boleh jadi tak? Try PM. Boleh ni tuan-tuan, saya baca https://bit.ly/minyak dok. Hang biang betul. Tak betul Ehsan Sabri. Saya dapat tu Rabbuna wa Rabbukum tu. Masa orang rumah duduk di KL dulu. Fik sabar, nanti terbang senduk dekat kepala dan tak pasal-pasal tidur kat luar nanti. Betul saya dapat ni Ehsan mana ni? Ustaz Ehsan lah. Ustaz Ehsan ni tengok gambar ni. Betul saya dapat daripada Babalah. Dia bagi kat saya. Dia bagi kat saya masa saya nak pergi di mahkamah syariah dulu. Orang rumah kata dia mimpi saya 2 malam. Ni Ustaz Ehsan ni betul saya dapat daripada Babalah ni. Saya abang live ni. Ayat Rabbuna wa Rabbukum tu Ustaz Mizi pun dapat tu. Ustaz Mizi pun dapat sekali. Saya pergi dengan dia rumah Baba Mat. Memang menjadi. Tidak tak main balik tak ikut balik Kedah tau. Ni Ustaz Ihsan ni tak silap tengok muka. Bukan orang lain. Orang lain bukan Ustaz Ihsan. Orang lain.
Betul-betul. Pergi carilah, tapi saya tak ingat ayat berapa. Sekali lepas lah nanti saya boleh share lah. Saya boleh share. Ada, saya siap tanda. Dia siap tunjuk saja. Minyak dak tu ada tutorial ke cara nak pakai. Betul tu Syafiq, ilmu yang saya ada tak boleh buat apa-apa kat bini saya. Pasal bini saya ada ilmu kebal. Hari-hari saya tikam dia tak jadi apa-apa. Sama lah kita jadi ujang. Sama lah kita. Minyak dak tu ada tutorial kan. Dulu saya pernah buat tutorial. Tapi bila saya buat tutorial kena kecam kau-kau. Makcik-makcik bakal marah saya apa dah buat. Lucah apa segala ni kan. Jadi saya tak buat dah lah tutorial. Jadi tuan-tuan pergi tengok tu. 4 tam. Sama ya. Dia urut minyak dak, minyak belacak ni sama ya. Minyak arnab, minyak dak, minyak belacak. Style urut dia sama. Cuma dia punya daripada segi orang kata apa, kualiti minyak tu yang berbeza. Berbeza. Dia kalau minyak dak ni dia lain macam sikit. Dia dak kan, dia besar. Dia bunyi dak tu, da dengan ba tu, dab. Jadi dia besar, bunyi dia besar. Itu yang ni tu. Oh, jadi sembang santai cukup suka no, kalau topik-topik macam nak cari bini dan sebagainya ni. Jadi saya tak boleh. Orang rumah saya dia pandai. Dia ejen risikan. Apa nama? Moskow. Romanov punya ejen. Bila Romanov punya ejen ni, Rabbuba wa rabbukum, surah An-Syura ayat 15. Rabbuba wa rabbukum. Dia panjang ayat tu sampai habis. Bagi ayat tu sampai habis. Kod saya ingat balik. Tengok. Surah Al-Syura. Syura tak silap. Ni bagi habis. Dia sampai habis. Ayat tu sampai habis. Rabbuba wa rabbukum. Lepas tu apa ayat tu? Dia sampai habis. Cuba cari ya. Ni ada awet 2-3 orang masuk Saya pergi baca jatuh. Minyak lintah macam mana lah Fik? Cuba ambil dia 2 baris ayat tu kan. Dua baris Cuba ambil bawah penuh Saya tengok balik. Jadi guna janggut dia ya, menggantikan vibrator. Rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masyir. Betul. Ni betul. Inilah ni ayat dah. Rabbuna ni amalan dia amalan dia 40 hari. 40 hari 40 kali setiap waktu. Ni lepas tu bila jumpa dengan perempuan tu bacalah Rabbuna wa rabbukum. Ni Rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihi masyir. Jangan duk PM ke tepi dia. Itu teknik dia lah. Betul ayat ni betul ya. Betul ni. Ni siapin ni saya dapat daripada ni. Jangan mati. Ni lawak Syafiq dengan sembang keras perut aku. Dah betul ni ayat ni. Tuan-tuan baca lah ayat ni. Saya menjadi tuan. Ayat ni menjadi lah. Kalau rumah jenis panas baran ke, jenis suka marah ke apa kan. Baca ayat ni dia kena ayat ni settle masalah. Settle masalah. Ni saya dapat daripada timbalan ulama Thailand tu tuan. Saya pinu di Mak Mawi tu nak dapat. Ingat apa senang-senang. Saya balik di Malaysia bagi pada tuan-tuan macam tu. Saya nak dapat tu puas orang kata apa, puas meminta-minta lah juga kan untuk dapat ayat ni kan. Jadi tuan-tuan gunalah yang sebaik mungkin. Kasih salin cepat-cepat. Tapi kena baca ikut dia punya ni bagi betul lah kan. Kasih salin cepat-cepat kawan semua, peluang tambah bini ni kan. Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihir masir. Apa maksud dia? Allah jualah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal kami dan bagi kamu amal kamu. Tidak patut ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah akan menghimpunkan kita bersama dan kepadanya lah tempat kita semua kembali. Ni maksud dia. Ni maksud dia. Allah jualah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal kami dan bagi kamu amal kamu. Tidak patut ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah akan menghimpunkan kita bersama dan kepadanya lah tempat kita semua kembali. Nak tanya Syafiq, dia apa kata Ji? Nak baca tak sanggup dia hujang. Jangan dia buat perangai tu. Naya live dia tau. Saya nak baca tak boleh.
bab tambah bini laju lah. Ni saya dapat daripada Baba Mak, apa nama, Baba Mak Mawi. Kalau kata nak bagi penunduk, ni lah ayat dia. Tapi dia ikut niat juga. Dia ikut niat kita juga. Kalau kita nak mempergunakan wanita, tak ada juga. Dia ikut atas niat kita. Kalau amalan kita dengan niat kita. Selalunya lah. Kalau kata niat tak betul, tak dapat juga. Niat tak betul, tak dapat juga. Jangan duk harap. Kalau orang rumah dengar kata kita, tak apa Fik. Kalau kata orang luar pula nak ikut kita balik, tak nanya. Kalau kata orang luar pula nak ikut kita balik, mana dia tu? Kalau kata orang luar pula nak ikut kita balik, tak nanya Afiq. Tak load ayat penduduk untuk bini tu. Dak ni tu saya kata bergantung pada niat kita. Yang saya dapat ni, amalan ni orang hak bagi ni bukan biasa-biasa. Orang hak bagi ni adalah apa nama, satgi duk pi hembus kat sajak pula. Tak jadilah, banjat tak jadilah. Dia orang hak bagi ni timbalan ulama. Jadi dia pun nak bagi pun, dia nak bagi pada saya tu pun tuan-tuan, ingat senang, mudah dia nak bagi. Dia punya soalan dia tanya tu bukan main banyak lagi. Satu persatu dia tanya. Ni nak buat untuk siapa, nak bagi kat siapa ni. Kita nak kena cerita daripada A to Z. Apa yang berlaku, saya punya cerita tu dekat 1 jam. Barulah dia fikir dulu, dia timbang tara segala macam. Baru dia kata okey, dia kata pergi ambil Quran. Pergi ambil Quran, dia pun tunjuk ni ayat dia letak. Saya ada gambar, ambil gambar ni. Memang ada ambil gambar lagi atas apa nama, dia siap letak dia punya orang kata apa, dia punya apa nama penunjuk tu, dia letak atas baris ayat tu. Dia kata ni pergi baca ayat ni. Bukan saya nak mung. Lillahi ta'ala saya ambil dengan dia. Tuan-tuan boleh pergi tanya dia direct. Kalau tuan-tuan ada masa pergi Mak Mawi, singgahlah pondok Mak Mawi, jumpa dengan Baba Mak. Umur dia ada 90 lebih dah. Tak salah Syafiq, memang ada cerita dalam hubungan suami isteri di dalam Islam ya. Kitab permatanya hilang. Kitab permatanya hilang. Isu Ryan Kabir macam mana Syafiq? Aku guna ayat ni untuk pikat bini aku, tapi ayat ni jadi cemburu kuat sangat Bik. Aku guna ayat ni untuk pikat bini aku, tapi ayat ni jadi cemburu kuat sangat Bik. Betul kan, bini saya jadi cemburu kuat sikit lah ni. Dia jadi cemburu sikit lah, kasih sayang bertambah. Tapi ayat tu memang padu lah. Ayat tu memang padu lah. Saya betul-betul saya cakap, saya nak bohong, ayat tu memang padu. Sebab saya tak boleh nak cerita lah padu dia macam mana. Tuan-tuan try dululah. Dia jadilah. Tapi dia tak boleh tinggal lah. Fardu tak boleh tinggal, 40 hari tetap. Lepas tu setiap waktu tu 40 kali baca. Lepas tu dia tahulah padu dia macam mana. Saya dah try lah. Dapat ayat siap diijazahkan dari ulama, bukan kaleng-kaleng. Ya betul, dapat ijazah daripada ulama tu. Timbalan ulama ceritakan orang lain ilmu tak jadi tapi dia tak boleh dia kena ambil sendiri dia tak boleh. Kalau kata saya dapat daripada dia, saya bagi tahu dalam ni tuan-tuan buat, dia tak jadi dia kena ambil ijazah. Itu saya tak tahu pula. Saya tak tahu lah kalau tuan-tuan nak pergi ambil Mak Mawi di Thailand lah. Tapi kebanyakannya ustaz-ustaz duk pergi jumpa dia, saya duk tengok bini 2-3 agak. Bini 2-3 agak kan. Pasal Al Jazeera tu tadi saya nak komen tak habis lagi saya komen. Saya balik okok dah dulu. Terima kasih kepada siapa yang hantar kat saya temakau dah sampai Sekejap lagi baru nak pergi ambil. Kebanyakan orang Thailand atau orang Kelantan yang ada bini ramai guna ayat ni. Kebanyakan orang lama tahu ayat ni. Bukan saya nak kencing tuan-tuan. Bukan saya nak kencing. Saya kata saya pergi ambil. Betul lah saya pergi ambil tu. Saya tak tipu punya. PM ayat tu Fik. Tu tadi dia dah bagi dah. Rabbuna wa rabbukum. Tak jadi Syafiq. Kena ijazah dari owner. Kena ijazah. Tapi ayat ni memang orang nak pakai kan. Ayat ni memang kalau tuan-tuan memang masyhur lah. Ya betul, kena ambil sendiri sebab dia tak sebut macam ijazah yang saya ambil. Ijazah ni kitab Senyata Mukmin. Kitab Senyata Mukmin saya ambil ijazah. Lepas tu kitab apa yang saya ambil
Lepas tu kitab Pendinding Ihsan Murmin, Pendinding Ihsan Murmin, senjata dari menahan hasutan syaitan. Lepas tu saya ambil kitab Man Antum Waliman Antum kan. Saya pergi belajar lah tu. Tapi hak ni saya tak tahulah pasal tu. Waalaikumsalam ya Ken. Didi Ujang, saya ada minta nombor Didi Ujang kat Botak Pon. Dia kata kena inbox Didi Ujang sendiri. Jadi saya ada inbox itu, tapi Didi Ujang tak bagi nombor kan. Didi Ujang post nombor kat page, senang nak ambil. Syafiq, amal ayat penunduk kasih lagi kuat isteri cemburu. Bukan takut isteri, tetapi isteri yang kurang takut kat kita nanti. Oh ya. Tapi betul juga, memang kuat cemburu sikit lah. Kuat cemburu. Orang perempuan pun boleh pakai juga ayat ni. Rabbuna warukum, nak bagi tunduk kepada orang lelaki. Ayat ni memang solid lah, betul. Orang perempuan boleh pakai juga. Orang perempuan boleh pakai juga. Rabbuna wa rabbukum boleh tolong sambung tak? Nak kena baca balik daripada atas. Kita tak hafal dah. Dulu hafal sebab saya tak ni sangat. Orang perempuan boleh pakai ke ayat ni? Untuk ni nak bagi dekat Didi Ujang. Baca kat Didi Ujang kan. Tak gambar depan kan. Allahu Rabbuna wa rabbukum ni. Dia kena ambil daripada awal tu. Allahu Rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum. Allahu yajma'u bainana wa ilaihir masir. Orang perempuan boleh pakai agak ni ayat ni. Kalau lelaki kuat marah ke apa, baca ayat ni muih sikit. WhatsApp kat nombor saya lagi cantik. Ni saya dah bubuh dah. Oh, mail tak inbox . Saya suruh mail inbox itu sebab Facebook saya kena block. Tak apa. Sekali saya suruh dia inbox ni sekali. Lepas Syafiq live boleh cari kat komen. Ya betul. Mana berkenan kat Didi Ujang kan. Lah ni orang jenis berkenan jenis. Tu dia pakat perempuan duk like dah. Habis Didi Ujang. Didi Ujang dia kan. Jambang banyak kan. Orang perempuan lah dia suka jenis jambang-jambang semua ni. Ni tengok ni siapa dia ni. Siapa atas perempuan ni. Ni macam-macam lah. Kak apa segala ni. Semua pakai like ni. Habis Didi Ujang. Kalut. Ilmu perempuan ni kita kena amalkan ilmu telaga kering. Sampai melecet lagi. Habis lah Didi Ujang. Pakat-pakat duk baca ni kan. Semua ni. Saya boleh nampak ni. Siapa like ni. Saya tahu siapa yang like. Perempuan semua like kan. Saya pakat duk baca kan. Tapi nama Didi Ujang dia pun tak tahu nama sebenar. Hampa kena cari kan. Hampa kena cari pandai-pandai hampa. Hampa cari hampa baca kan. Allah Rabbuna wa rabbukum. Habis Didi Ujang. Didi Ujang suka kan duduk di rumah kan. Dia ada tunggu kan. Mana nak main ni. Mana nak main. Kan. Ramai kehilangan kerja Afiq. Ya betul. Tak boleh. Dia tengok amalan lah. Free. Tak ada bayar semua. Tak ada ijazah daripada Tok Guru nak bayar. Saya memang pencinta wanita. Habis tak apa. Semua pakat-pakat baca. Saya tak mau. Didi Ujang boleh. Jambang ada geli-geli macam berita. Buat kat Didi Ujang boleh. Jangan buat kat saya. Atas tujuan niat yang baik Atas tujuan niat yang baik, InsyaAllah boleh dengan saya tak payahlah Didi Ujang lah. Saya muda lagi tak sesuai lagi umur untuk berkahwin 2-3. Didi Ujang boleh. Kalau kata nak melecet Didi Ujang, saya ada kopi ni Didi Ujang, kopi kadio 8 jam 8 jam kopi kadio. Dia kena tawaduk lah tuan-tuan, baca tuan. Macam ni Allahu Rabbuna wa rabbukum kena ingat ayat tu, apa yang dia sebut tu. Tu pengalaman saya buat dulu tapi jadi lah. Memang jadi lah. Sirih jadi. Sirih jadi.
Sebab tu kita tengok ibu-ibu bini-bini tok guru lah kan. Apa pun bagilah Syamil kahwin dulu, lepas tu baru Dede Ujang punya turn, Kiki, Lai Syafiq. Jadi ruang pencari jodoh. Okey juga tu je. Saya ingat nak buka grup pencari jodoh. Saya ilmu tak pernah bro. Ayak pernah lagi, kalau boleh share, no problem. Kita kawan-kawan sharing kan. Jangan gigit je. Kemam tak apa. Dede Ujang baru balik daripada Mesir. Saya tanya Betak Bon bang saya, Dede Ujang saja ya buat tak apa. Dia baru balik daripada Mesir. Untunglah kita boleh pergi kongsi ilmu sikit pada Dede Ujang. Dede Ujang baru balik daripada Mesir tu. Tengok macam Ustaz Oni kan. Hak mana pergi belajar di Mesir ni semua power semua. Baru ni saya sembang dengan Betak Bon. Dia kata ingat Dede Ujang lekeh. Dede Ujang mau balik daripada Mesir tu, dia kata. Dia kata betul apa? Saya kata betul dia kata. Saya nak tipu apa dia kata. Dede Ujang mau balik daripada Mesir. Pencuri ilmu kat dia. Jangan sajak masuk live ni Fik. Kena ilmu kat hang. Tak apa, sajak tak apa, kaya. Dede Ujang dalam live ni. Baguslah. Sajak is watching Dede Ujang. Semua dalam ni lawak gila. Muka semua gerun. Dalam memang lawak gila. Topik dia. Memang tak ada gerun-gerun mana pun. Takut kau saja baca hembus kat Dede Ujang nanti sebab mereka suka yang ada jamban. Bahaya tu. Ayat tu kalau digunakan untuk tujuan yang batil dikira sebagai sihir. Tak jadi sebab saya ada bagi kat member saya. Dia nak buat tak kena lah kat perempuan ni. Tak jadi. Lepas tu dia main cerita saya balik. Kalau nak buat tak kena ni kena pergi jumpa Bomo Siam depan kampung saya, nama Tok Din. Tok Din dia kalau dengan saya dia bagi pengeras murah. Kalau tuan-tuan pergi seorang-seorang kena 3,000 4,000, kalau dengan saya 300 400 ya. Dulu ada seorang, masa tu zaman saya jahil lah. Ada seorang ni dia syarikat Duta Kupang kot, tak silap saya. Dia bankrupt. Bila bankrupt bini dia lari. Bila bini dia lari, dia nak buat balik bagi bini dia mai. Masa tu saya jahil lagi, saya duk main dengan geng-geng Siam lagi, duk kawan sebab kampung saya di dalam taman saya tu, depan taman saya tu kampung Gubok Siam. Jadi saya memang duk mati dengan geng-geng Siam ni lah, duk kawan dengan geng-geng Siam ni, geng kampung Gubok Siam ni. Main bola pun dalam kampung Gubok Siam, memang hidup daripada kecil dengan mereka ni. Jadi takat wak Siam Jitera tu kalau pi Tok Sami memang kenal saya lah. Tiap-tiap Lai Ketong kan, Songkran kan, semua saya duk ada dalam tu. Lagu Siam pun saya boleh nyanyi. Cuma cakap Siam tak boleh. Jadi memang kenal lah. Jadi dia mai jumpa saya, saya awak pergi jumpa Tok Din. Pergi jumpa Tok Din. Pui. Duduk 3 hari mai balik. Tu Siam punya teknik. Tapi saya tak buat dah lah kerja-kerja tu lah ni. Kalau saya buat kerja-kerja tu lah ni, bahaya tu kan. Kifarah dia teruk tu. Main dengan Bomo Siam. Tapi Bomo Siam ni saya tak tahu nak kata lah kan. Pergi tengok dalam buku dia tulis nama tu macam-macam nama ada lah. Dia macam-macam benda dah. Dia tak ada bini tuan-tuan ni cerita. Dia tak ada bini. Tok Sami dia tak kahwin lah. Tapi kita pun duk heran, duk di rumah dia. Tiba-tiba beralih belakang dia kata minum lah. Tak ada siapa main tak. Tuan-tuan boleh bayang tengok dia punya ilmu dia tahap mana, tak tahu nak kata lah. Tak ada siapa. Kalau tuan-tuan tak percaya dengan saya, boleh pergi lah. Saya boleh bawa pergi rumah dia lah kalau tuan-tuan nak pergi. Tak ada siapa main tak. Tiba-tiba ayang lu ada di belakang. Mai tadi kosong. Kawan tu duduk macam ni kan, terpinga-pinga kan. Jadi tu Bomo Siam yang penangan lah. Tapi saya pernah buat bagi kat kawan saya seorang, masa saya duduk belajar di JMI dulu, bagi kat dia minyak pengasih Siam. Sampailah ni tuan-tuan, kahwin cerai. Sampai dia telefon saya tanya macam mana nak buang. Dia cerita dia benda tu saya tak pernah pakai. Masa duduk di Bangi dulu lah, tak pernah pakai. Jadi saya tak dalam bilik. Dia tanya saya benda apa ni. Saya bagi tahu dia, kata ni minyak pengasih Siam bagi kat saya. Siam bagi kat saya, siap dengan tali mayat semua cukup lah. Jadi dia kata kat saya, untuk apa ni, tujuan apa? Saya kata dia, kalau hang pakai benda ni, kalau perempuan bau, dia lekat dengan hang lah. Tuan-tuan tahu dia pergi ambil, saya keluar pada waktu tu pergi kelas. Dia mekatronik enggak, tapi masa tu saya kena repeat SEM. Jadi dia pergi ambil satu botol tu, dia bubuh dalam baldi, dia mandi satu botol tu terus. Sampailah ni, kahwin cerai. Sampai mai baru ni, tahun lepas dia mai tanya saya, dia tanya nak pergi buang tang mana. Saya kata aku mana nak tahu nak pergi buang tang mana. Bisa ritut tu ustaz lah nak buang, yang pergi getai pergi pakai tu. Siam punya ni memang gila punya. Gila punya. Tapi kalau nak pergi jumpa saya boleh lah. Saya memang kenal dengan dekat-dekat Tok Bomo Siam ni. Tak ada Betak Bon saja je tu.
apa nama ni, orang kata apa, takat bomoh-bomoh Siam ni memang biasa sangat lah kan. Kalau nak ilmu cari jodoh kekal dah lama, boleh rujuk Ayah Jaafar Mansur. Itu baru orang lama ilmu Ayah Jaafar Mansur banyak gigi. Kan, saya pergi belajar ilmu martun dan ilmu kuntum ajma'in. Tu ayat please tag Tok Den tu. Tok Den mana ada Facebook. Bak bomoh Siam jangan main-main, bahaya. Mainan ilmu hitam jangan terlibat semua. Tapi kalau nak mai jumpa bomoh Siam, mai rumah saya lah. Siapa sebut Jitra, Wat Siam, kampung Wat Siam tu orang tahu lah. Kalau nak mai, saya boleh lah tunjuk, tapi saya tak bagi buat lah, saya tak ajak lah. Tapi kalau nak tengok lah, macam mana mereka buat, boleh lah. Macam-macam benda lah kan. Syafiq cerita pasal ilmu sebegini memang kelakar. Dah lama semua ilmu dibuang. Balik semula kembali kepada takdir aturan Allah SWT saja. Ya, tapi saya pun tak pernah ambil dengan ilmu. Saya pergi tolong dulu. Kalau mereka nak cari dulu Siam ni, kalau nak buat ilmu Siam ni, dia suruh kita budak-budak pergi cari ikan keli. Ikan keli, lepas tu apa nama, macam-macam benda lah. Ikan keli jantan betina. Pergi tangkap ikan keli, lepas tu apa nama, ketam. Lepas tu macam-macam benda lah. Jadi saya duk khidmat dengan dia lalu. Duk khidmat dengan Tok Samir ni. Duk khidmat dengan Tok Samir ni lah kan. Dululah. Jadi dia nak kan kat belakang rumah saya tu sawah padi, depan rumah saya sawah padi. Jadi dia suruh pergi cari ikan puyuh lah apalah, kami lah duk pergi cari, khidmat dengan dia. Takat Wat Siam Padang Sera, Wat Siam Jitra, memang tak payah cerita lah, Tok Sami kenal. Tok Sami tahu lah, ni semua pok-pok ni, pok-pok gila babi semua ni. Tapi baru ni saya lintas depan rumah dia ada lagi. Tok Den tu ada lagi, tua dah dia. Tua dah dia. Tapi dia ada lagi lah. Dia duduk pun betul-betul dengan kubur Siam. Ni kubur ada sebelah, dia duduk rumah dia sebelah tu lah. Kubur Siam ni kalau tuan-tuan nak tahu berantu tak berantu, tuan-tuan boleh try lah. Kami tengah duk main bola pun kilat sambak, pom atas padang. Kubur Siam, ganas tak ganas lah. Kubur Siam ni memang gila lah. Batu jenis lama, batu pacak kan. Ngeri. Pi malam-malam kalau nak cari hantu, pi tentu lah. Fit live hari ni betul-betul lawak. Saya tengok live Syafiq sentiasa ketawa. Terima kasih. Saja hari ni happy. Malam kita hurai pasal politik. Kalau nak kenal geng-geng Siam lah. Saya dengan Siam memang saya kenal lah. Kalau dengan budak-budak Siam memang mereka kenal saya lah. Sebab tu kalau belah Jitra, budak-budak Melayu ni mereka jarang kenal saya. Sebab saya duk kawan dengan geng-geng Siam. Kalau tuan-tuan tengok saya pun Subang penuh. Dulu lah. Saya duk kawan dengan geng-geng Siam lah. Jadi orang Melayu ni mereka jarang sikit lah kenal saya. Sebab saya duk mampu dengan budak-budak Siam. Tapi apa nama, cakap Siam tak erti. Nyanyi boleh lah, nyanyi sikit-sikit boleh lah lagu-lagu mereka kan. Masa mereka duduk buat songkran apa, mereka duduk pasang lagu, boleh lah nyanyi. Cakap tak erti. Cakap tak minta nombor. Setiap yang berilmu pasti ada amal. Amal tanpa ilmu sia-sia. Ilmu tanpa amal dicela. Syariat tanpa hakikat hampa. Hakikat tanpa syariat batal. Tu tengok, Dedi Ujang dah buka lah. Tu orang petani. Ni Dedi Ujang boleh cerita sikit. Pengalaman duduk di Mesir. Boleh cerita sikit. Dulu lah masa saya buat pengkajian dulu. Kalau tidak saya sampai di Mesir lah. Dulu ada orang upah lah nak buat kan. Tapi di Danok saya tak pernah sampai. Danok alhamdulillah lah saya tak pernah sampai Danok. Sepanjang saya ni saya tak pernah sampai Danok lagi lah. Yala, Patani, Naratiwat saya sampai. Danok saya tak pernah sampai. Seumur hidup saya lah. Walaupun saya duduk di sempadan Thailand, tapi saya tak pernah singgah di Danok walaupun sekali. Awak tak belajar Siam Syafiq, rugi yang. Tak erti cakap Siam, Batam boleh kot. Saya tak erti. Tahu sikit-sikit tahu lah, macam minta nombor telefon kan. Batu rasap, tu tahu lah. Minta nombor telefon segala nenek ni. Jadi Danok saya tak pernah singgah. Mungkin Dedi Ujang boleh buat live malam ni kisahkan pengalaman di Mesir. Sebab dulu
Dulu ada orang nak upah saya lah untuk buat pengajian. Masa tu saya telefon Ustaz Auni waktu tu kan, berkenaan dengan kedudukan Kaabah tu. Boleh kalau Daddy Ujang izinkan, saya akan awak naik Daddy Ujang untuk visi lah kan, kedudukan Kaabah. Sebab dulu saya jumpa satu peta ni, nama dia adalah peta Nubia lah kan. Kira peta Nubia kan, yang ceritakan tentang salah silah kedudukan Kaabah ni. Rupanya peta ni peta Syiah lah kan, peta Syiah yang mengatakan bahawa Kaabah ni telah berubah di sekian tempat lah. Jadi pada waktu tu nasib baik saya refer dengan Ustaz Auni. Kalau saya tak refer dengan Ustaz Auni pada waktu tu, mungkin pada waktu tu banyak lah, pada 2018 ni Ayah Ken pun tahulah kan. Ayah Ken pun tahu pada waktu tu banyak agenda evangelis ni. Antaranya ada grup-grup di Malaysia ni yang mereka mengatakan Kaabah ni duduk di Papua Nugini kan, duduk di Papua Nugini lah, duduk di Negeri Sembilan lah, ada kan, ada amalan-amalan lah di Negeri Sembilan pun ada, dipanggil sebagai sekte apa benda tu kan, agama Bahai ke apa saya tak tahulah, yang mengatakan Kaabah duduk ada Negeri Sembilan kan. Lepas tu nanti saya nak jumpa. Terima kasih Daddy Ujang Daddy Ujang nak visi boleh juga lepas tu saya ada cerita kat Yakan ada satu grup depa kata Kaabah duduk di Papua Nugini dan sebagainya. Jadi pada waktu tu saya nak counter depa lah. Depa ni nama grup depa ni Unicorn. Kalau tuan-tuan biasa dulu, kalau tuan-tuan biasa ada satu agenda dulu sebelum perhimpunan evangelis ni, ada satu agenda yang nak sesatkan akidah umat Islam ni, dipanggil sebagai Unicorn. Unicorn ni adalah dia nak ceritakan adalah kedudukan semasa Rasulullah SAW naik buraq. Depa panggil buraq ni sebagai unicorn lah. Jadi saya pernah cerita kat Yakan, saya pun pernah buat live tentang benda tu. Depa ubah peta-peta tu. Jadi yang tu yang kata nak pergi buat pengajian di Mesir tu. Jadi bila refer dengan Ustaz Oni cerita tentang salah silah Kaabah lah. Jadi kita pun pakailah data elevation. Pada waktu tu kan, sekarang ni kita tak payah pergi di sana dah, kita boleh pakai elevation data. Jadi Ustaz Oni kata nak tahu kedudukan Kaabah ni senang saja. Tak susah. Tengok kepada kedudukan Telaga Zamzam. Jadi bila saya buat elevation data pada waktu tu, saya tengok kedudukan Kaabah yang mereka bagi. Yang mereka bagi dekat dekat tempat di atas peta yang mereka bagi tu, tak ada satu pun data yang menunjukkan ada telaga di situ. Jadi Ustaz Awani bagi tip kat saya mudah ya. Dia kata kalau nak tahu tengok kepada Telaga Zamzam. Jadi saya pun tengok, okey betul lah kedudukan yang sebenar-benarnya tu. Jadi orang kata apa, mungkin Daddy Ujang boleh kongsi sikit lah. Kalau tidak saya pun mungkin akan pergi di Mesir lah itu dalam grup pengajian. Tapi tak dapat pergi. Ni pun nak dapat sponsor daripada Cap Rice untuk pergi umrah. Cap Rice nak sponsor ni, dah habis PKP, tak tahu dia tak ada mesej apa lagi. Sebab hari tu dia masukkan nama pada bulan Ramadan. Akhir bulan Ramadan Cap Rice sponsor pergi umrah. Jadi lepas tu kena PKP. Tu tak tahulah. Fit di mana Al-Quran sebelum dibukukan zaman Uthmaniyah. Ni jangan tanya saya soalan-soalan ni semua sebab dia macam ni tuan. Kalau tuan-tuan macam abang Tanah Melayu ni, saya tengok abang banyak abang masuk dalam grup WhatsApp saya tu, abang banyak kepada teori konspirasi. Jadi teori konspirasi dunia ni bila kita kaji balik daripada buku-buku yang kita baca, sebenarnya teori konspirasi ni dia saja nak sesatkan akidah kita. Sebab saya main dengan teori konspirasi ni daripada tahun 2018 lagi. Jadi sebenarnya apa yang kita baca macam dulu serangan-serangan yang mereka buat, antaranya adalah gempa bumi Celebes. Berapa ramai pada waktu itu ada di Malaysia sendiri pun yang mengatakan kiamat bakal terjadi. Akibat daripada gempa bumi Celebes. Pada waktu tu kita dah bagi tahu, nasib baiklah pada waktu tu Ayah Basri kita lah kita nak kiamat dah ni. Pada waktu tu saya dengan Ayah Ken semua lah kita tahu tu adalah satu projek yang dinamakan sebagai hub saja nak buat. Sama juga macam tentang Dukhan yang abang cerita tu, yang pengkajian tu bila kita cari balik yang tentang bintang Dukhan ni, yang kaji ni adalah siapa? Yang kaji ni pihak barat. Kalau pihak barat dia kata okey nak kiamat, sebab apa? Agenda kita kena tahu agenda siapa yang kata kiamat 2023 ni. Kiamat 2023 ni adalah agenda evangelis Kristian. Jadi takkan kita nak ikut kepada mereka punya fahaman. Jadi itu yang kata konspirasi yang mereka buat. Kalau kita baca balik mereka punya buku, banyak buku kalau saya nak bagi ke abang banyak, tapi saya takut lagi abang terlampau percaya kepada teori konspirasi. Sebab teori konspirasi ni sebab tu dia sebut sebagai teori. Sebab tu dia sebut sebagai teori. Teori ni dia bukan fact.
Dia bukan fact. Dan fact yang kita pegang satu je. Di dalam Quran beritahu kiamat tu akan ada, tetapi waktu dia tak ada siapa pun tahu. Tak ada siapa pun tahu bila akan terjadi kiamat. Bila-bila pun boleh jadi. Besok boleh jadi, lusa boleh jadi, tulat boleh jadi. Itu adalah yang lebih tahu, Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih mengetahui bilanya kiamat itu akan terjadi. Jadi tak perlulah kita nak pergi kaji tentang benda tu. Okay, ni saya cerita tentang yang pasal Mesir ni, saya cerita tentang peta. Sebab dulu saya minat dengan peta lama. Jadi bila saya minat tentang peta lama, saya boleh baca semua. Saya boleh baca star map, celestial map, saya boleh baca. Saya boleh baca orang kata apa, dia punya peta-peta tu. Sebab tu saya tengok kedudukan peta tu dia panggil sebagai Nubia. Nubia ni tuan-tuan jaga-jaga. Kalau ada peta ni terkeluar, tuan-tuan baca tentang kedudukan Mekah, refer dengan Ustaz ni. Dia ada jawapan dia. Konspirasi dalam politik tak apa. Konspirasi dalam politik ni banyak andaian lah. Banyak andaian. Banyak dia lebih kepada andaian. Andaian melalui pemerhatian. Itu yang kita kena tengok lah. Macam saya lebih kepada konspirasi evangelis lah. Saya lebih kepada konspirasi evangelis lah. Sebab mereka buat attack yang betul. Kalau kita tengok daripada segi konspirasi yang duk buat attack sekarang ni evangelis Kristian. Sebagai contohnya orang panggil apa? Sebagai adalah konspirasi daripada evangelis. Teori konspirasi itu sendiri adalah teori konspirasi. Dia teori. Ramai yang berkaji teori konspirasi ni, antaranya A.F. Wazir. Kalau tuan-tuan tengok ada seorang yang masuk daripada Singapura. Tu jaga-jaga tuan-tuan. Itu ejen tu. Cerita tentang Celestial Map, Mobile Legend fake dah. Celestial Map ni adalah map map yang dulu punya. Kalau kita baca, kalau kita tengok dalam map lama dia ada nama Celestial Map. Celestial Map ni dia baca pakai bintang. Dia ada dia punya lambang-lambang dia lah. Dia ada cara baca. Nanti saya tunjuk peta tu. Dia dipanggil sebagai Celestial Map juga. Dia ada cara baca dia pakai tapak kaki apa semua ni. Dia panggil sebagai Celestial Map. Dia ada cake map. Dia ada cake yang dia potong segitiga-segitiga tu. Dia ada banyak jenis lah map. Jadi orang kata apa? Sebelum saya terbaca ni komen ni tadi, saya sebut tentang apa? Saya lupa dah. Evangelis saya sebut tentang evangelis Kristian lah. Sebelum saya terbaca tentang Celestial Map ni, saya sebut tentang apa dia? Buku ribet. Kalau kita tengok depa banyak buat serangan-serangan. Depa banyak buat serangan-serangan untuk apa? Untuk abolish all the religion. Itu yang ini. Banon depa kata dia Freemason pun dia nafikan. Itu kita tak tahulah, wallahu alam lah, dia nafikan. Itu terpulang pada dia lah, dia nafikan. Tapi kalau kita tengok berdasarkan ni, banyak depa ni pergi ke Kanada. Yang daripada PKR banyak pergi ke Kanada. Watiamuti pun pergi Kanada, Kula Kesegaran pun pergi Kanada. Siapa dia? Ngah Komeng pun pergi ke Kanada untuk perbincangan negara-negara republik. Tapi kalau dia nafikan tu, wallahu alam lah. Allah lebih mengetahui lah. Allah lebih mengetahui siapa sebenarnya W. Bro Anwar Ibrahim tersebut. Saya sebut tentang apa ni? Tentang Mekah lah. Ni tentang ni ada seorang ejen. Ada seorang ejen lah. Dia ni Singaporean. Bila orang buat live tentang teori konspirasi, dia suka masuk lah. Dia suka masuk. Jadi satu hari tu kita dapat detect dia ni siapa. Jadi dia ni kena tangkap dulu dekat Singapura sebab dia ada buat dia ada lukis something lah. Dia ni memang pengkaji teori konspirasi. Dan dia pengkaji tentang penipuan sejarah. Jadi dia ada pergi lukis something dekat Tugu Singapura lah. Bila dia pergi lukis something tu, dia kena tangkap. Bila dia kena tangkap, dia diserahkan masuk ke dalam Holy Singapore. Di dalam Holy Singapore, dia duduk dalam bidang komputer lah, dalam bidang komputer crime ni. Lepas tu dia diserahkan masuk sebagai ejen lah. Ejen apa saya dah lupa dah. Dan saya pernah tanya dia, dan dia tak mengaku lah. Tapi kita tahulah dia siapa. Jadi dia punya trap dia apa dia? Dia tengok kepada siapa yang baca kepada teori konspirasi sebab dia pakar. Jadi dia tahu bila tuan-tuan buka tentang teori konspirasi ni, tuan-tuan akan akses ke mana? Akan akses ke mana? Akan akses berkenaan dengan bata babi ke? Akan akses berkenaan dengan Duarte de Barbosa ke, yang berkenaan dengan treaty dunia. Dekat mana tuan-tuan punya akses? Jadi dia akan skat. Dia akan palam. Dia ni memang tugas dia tu lah.
Jadi dia dulu selalu masuk juga dalam live saya untuk nak pancing saya, nak suruh saya cerita setakat mana saya punya pengetahuan tentang U15 dan sebagainya. Tapi saya tak dedahkan lah. Saya punya perbacaan saya lah. Saya tak perlu nak dedahkan kepada sesiapa pun. Saya tak mahu sebutlah nama dia. Jadi tuan-tuan kalau dia masuk dalam live, tuan-tuan tengok, cara dia akan pancing nak tahu kita punya knowledge setakat mana. Dia memang hebat. Dalam teori konspirasi tidak dinafikan, dia memang hebat. Dia memang pro gila. Dan dia pun ada rekod masuk dalam YouTube, dia kena tangkap dan didakwa tentang pendedahan teori konspirasi dunia. Dia memang pakar lah. Tetapi dia punya kepakaran tu, dia pernah cakap dengan saya, dia kata dia terpaksa. Dia terpaksa maknanya untuk secure dia punya life lah. Kalau dia tak ikut, maka dia akan dapat bencana lah daripada pihak-pihak yang tertentu. Jadi dia memang pakar. Jadi dia tahu bila tuan-tuan sebut dalam satu benda tu, dia tahu, dia akan pancing. Dia bukan bodoh, dia tahu. Dia tahu tuan-tuan nak pergi ke mana. Dia akan pancing sampailah tuan-tuan sebut apa benda yang dia nak. Bila tuan-tuan sebut, dia akan trigger. Okay, this person wanted. This person wanted. Berhati-hati. Jadi jaga-jaga. Saya dah kena lah. Jadi saya tahulah siapa dia, saya tahu. Sebab tu dia dah unfriend dengan saya dan sebagainya. Sebab saya kenal dia siapa. Jadi kena jaga-jaga. Teori konspirasi ni kena jaga-jaga. Sebab tak semua benda boleh kita bocorkan. Macam ada seorang kat dulu duk tunjuk pandai tentang nombor. Saya dah pesan dah kat dia. Saya kata kat dia, apa yang kamu nak buka ni adalah berkenaan dengan Archimedes. Jadi benda ni kalau tak diceritakan kepada umum, kenapa kamu nak ceritakan? Jadi dia duk buat juga live, dia duk cerita lah, hilang lah, tak tahu ke mana, tak tahu kan. Live dia yang terakhir dia cerita tentang tarikh lahir. Jadi mail bagi tahu saya lah, Fik, tengok ada orang bongkarkan apa yang hang baca. Saya kata tak lama tu. Tak lama. Jadi orang kata apa, banyak benda kita boleh baca. Macam saya pesan lah, ada pada rakan saya yang baca tentang jihad dan sebagainya. Saya kata banyak benda kita boleh baca. Kadang-kadang apa yang kita baca tu umpan. Dia umpan kita untuk tengok kita punya reaction. Kadang-kadang kita rasa macam kita ni dah pandai sangat dah, boleh baca tentang Orange Agent, boleh tahu tentang mereka ni, siapa dia U15, siapa U14. Kita boleh tahu, tapi sebenarnya kita peta piriris dengan Celestial Map benda yang sama ke? Adalah aku tengok dia masuk live dia duk tekan Syafiq, betul. Dia duk tekan. Okey, jadi orang kata apa, yang ni saya tak tahu ni piriris. Saya nak kena tengok balik dalam saya ni, sebab lama dah saya tak buka betul-betul ni. Jadi orang kata apa, depa saja pancing. Dia saja pancing, dia bagi. Dia akan tengok. Dia akan tengok. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan terima dalam email. Kadang-kadang orang share kepada tuan-tuan maklumat tu, tapi tuan-tuan pun tak kenal dia siapa. Jadi dia nak tengok setakat mana tuan-tuan punya reaction ni. Dia akan letak tuan-tuan punya label ni, sama ada tuan-tuan ni reptile ataupun tuan-tuan ni biasa. Kalau tuan-tuan duduk dalam golongan reptile ni, jaga-jagalah. Bahayalah. Bahayalah. Jadi tak perlulah. Masa dia akan tiba. Nasib Syamil bagi tiket. Masa akan tiba. Tapi untuk orang Islam ni masanya akan tiba, tetapi kita tak tahu bila masa tu, kita tak tahu. Kita akan akan ada kebangkitan di ufuk timur, tapi kita tak tahu bila, dan jadi kita tak perlulah nak pergi korek pasal depa ni. Walaupun depa ni rasa depa ni sebagai pentadbir dunia, Illuminati, Freemason ni depa claim diri depa ni sebagai pentadbir dunia. Kalau kita boleh tengok, dia punya satu tugu dipanggil sebagai bahasa Tereh. Bahasa Tereh ni depa claim sebagai dia orang ni lah. Mereka ni lah adalah sebagai pentadbir dunia. Tetapi kita berpegang pada Al-Quran. Allah sebut apa dalam Al-Quran? Akulah yang mentadbir dua timur dan dua barat. Akulah yang mentadbir dua timur dan dua barat. Jadi kita tak perlulah nak rasa mereka ni nak lawan dengan mereka. Sebab masa kita belum tiba lagi. Masa kita belum tiba. Jadi janganlah nak mengorbankan masa depan dan juga nak mengorbankan diri sendiri. Siapa tu Pak TSM? Apa nama page dia? Tak payah sebutlah nama dia dalam ni. Dia amat berbahaya. Dia ada 2 akaun Facebook. Satu Manusia. Manusia ni daripada Israel. Satu lagi akaun dia ada nama dia sendirilah. Dia ada pakai dua Facebook. Jadi bahayalah. Bahaya. Tapi dia akan bantu kita juga. Sebab tu kerja dia. Waalaikumsalam Kak Hamisah Muring. Sebab tu kerja dia. Jadi bila kerja dia adalah dengan nak memantau media sosial. Kerja dia untuk pantau media sosial siapa yang duduk buat tentang teori konspirasi ni. Tu kerja dia. Jadi kita tak boleh nak kacau lah. Tapi dia ada bantu jugalah. Dia akan beritahu bila kita akan kena strike, bila kita akan kena ni. Dia akan beritahu melalui akaun dia yang nama Manusia tu.
Okey, jadi tuan-tuan tadi orang tanya, ini kita dah habis dah pasal teori konspirasi ya. Jadi tak perlulah kita nak hurai panjang, tak perlulah tuan-tuan tak perlu baca pun tentang teori. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca teori konspirasi ni, apa yang tuan-tuan baca tu, apa yang depa nak tuan-tuan, apa yang depa nak tuan-tuan ni baca untuk tuan-tuan sebarkan. Jadi tak perlulah macam orang nak tahu Illuminati. Dia nak tahu Illuminati, dia pergi buat apa? Dia pergi beli buku What is Illuminati. Awak ingat Illuminati nak cerita kat dia apa benda Illuminati ni kat dalam buku tu? Tak ada tuan-tuan. Sedangkan kalau betul-betul dokumen Illuminati, kalau tuan-tuan scan, dia akan jadi terbalik tulisan tu. Tuan-tuan tanya AF Wazir, dia tahulah cerita pasal ni. Saya pernah share dulu dokumen kan. Saya pun tak tahu macam mana mereka buat. Bila kita ambil gambar, dia punya tulisan dia akan berubah. Dia jadi terbalik lah, tulisan tu tukar dalam bahasa lain lah. Saya tak tahu macam mana dia punya coding dia apa semua, tak tahu. Tapi bila kita snap screen, dia jadi benda lain. Jadi kalau kita jumpa betul-betul dia punya akses kepada Illuminati ni punya bahan bacaan lah. Jadi apa yang tuan-tuan baca kat luar tu, What is Illuminati apa semua tu orang kata apa yang dia orang nak tuan-tuan tahu. Jadi kalau dia Illuminati ni ada banyak. Antaranya kalau kita baca, kalau dalam pengkajian Sigmund Freud. Sigmund Freud juga adalah ahli dia orang. Sigmund Freud tu dia punya kajian dia tentang the dream theory. Yang buat ni, the Malay dream ni kan. Dream of Malaysia ni. Tu semua pakai Sigmund Freud punya teori. Lepas tu kita ada Alfred Bayon. Alfred Bayon pun Illuminati punya profesor. Lepas tu siapa lagi? Banyak lah. Dia punya profesor dalam Illuminati. Tapi apa yang tuan-tuan nak baca kepada Illuminati tu, tuan-tuan kena tahu dia punya konsep dia. Baru kita boleh tahu, okey ni dia punya cerita tentang dia sebenarnya. Tapi kalau tuan-tuan nak tahu berdasarkan What is Illuminati, takkan dapat. Semua pembohong ya. Dan diorang nak tuan-tuan publishkan cerita tentang diorang, tentang Freemason, tentang Illuminati. Sebab tu kalau kita tengok apa yang Ustaz Oni pecahkan, tak ada dalam buku. Yang dia cerita tentang Octavian, Merovingian, keturunan King of France apa semua tu ada dalam buku. Tolong awak keluar mic kat saya. Saya nak tengok buku mana yang cerita tentang Octavian dengan Merovingian. Tak ada. Dia berdasarkan dia punya salah silah pengajian, dia punya keturunan. Itu yang kita kena tahu. Pukul 4 dah. Ada yang nak bising dengan saya? Dark web semua tu betul ke? Ada Fik? Ya, dark web betul. Dark web ada. Tapi apa yang tuan-tuan baca tu semua pembohong. Yang saya tengok banyak yang dalam media sosial ni semua buat kepala pandai. Sebab deep web tak boleh. Tuan-tuan nak test satu ya. Kalau orang biasa masuk dalam deep web, tuan-tuan tanya dia masuk pakai apa. Kalau dia kata dia masuk pakai Google Chrome, tu pembohong besar. Sebab Google Chrome deep web dia pakai browser dia sendiri. Dari baca teori konspirasi lagi bagus kuatkan dan tambah iman, baca Al-Quran, zikir dan fahami hadis Nabi SAW. Itu pesanan ayah Fik. Ya, betul ayah. Itu ayah pesan kepada saya dulu. Tapi saya tak ikut. Dia ikut suka saya ayah buat. Last kali jadi huru-hara. Last kali jadi huru-hara. Jadi tuan-tuan nak test orang ni pernah masuk dalam deep web ke tak? Tuan-tuan tanya dia satu soalannya. Dia masuk pakai apa? Kalau dia kata dia masuk pakai Google Chrome, dia kata dia masuk pakai Opera, tuan-tuan cakap dengan dia hampir mati. Hampir mati. Sebab deep web tak boleh masuk, dia ada browser dia sendiri. Dan kalau dia kata dia masuk pakai Tor, tuan-tuan tanya dia apakah link untuk deep web. Kalau dia tak boleh jawab, bohong. Sebab deep web ni yang boleh masuk ni dia by introducer. Macam saya masuk dulu, ada orang introduce saya. Nama budak ni Lailatul Qadar. Nama budak ni Lailatul Qadar, orang panggil dia L. Dia introduce saya sebab dia memang dalam grup di dalam grup dipanggil sebagai Digital Master. Digital Master. Jadi dia introduce saya untuk masuk dalam Digital Master. Jadi baru boleh masuk. Kalau kata masuk saja-saja tak ada siapa introduce, dia takkan bagi punya. Setakat masuk untuk tengok aja boleh lah. Tapi untuk masuk secara detail dalam dia orang punya forum dan sebagainya, tak ada. Depa pun ada Facebook depa juga, dipanggil sebagai Black Book. Berpengalaman Taufik, alhamdulillah. Dan apa yang diamati, saya akan tulis buku tentang saya akan tulis buku berkenaan dengan saya nak bercerita tentang Illuminati bangsa barat. Buat apa? Baik saya agungkan bangsa Melayu. Baik saya agungkan bangsa Melayu ni, saya nak bercerita. Dan ada usaha tu, Ayah Ken pun tengah trans dengan bangsa lautan, bangsa laut, Oceanic Nation. Kita akan ni. Saya masuk pakai Firefox. Boleh tak? Firefox boleh, tapi kena tengok dia, kena buat dia punya, dia panggil apa? Developer mode. Kena pakai developer mode lah. Boleh masuk pakai Firefox pun boleh. Tapi dia ada add-on ya. Kena pakai developer mode.
Kan, jangan test saya. Jangan test saya tahu. Sebab saya pernah duduk dalam tu. Saya tahu macam mana kaedah-kaedah dah. Kan, Okey, settle tuan-tuan. Selesai berkenaan dengan deep web dan apa semua. Okey, saya sebelum nak akhir live saya ni, saya nak komen sabar sedikit pasal Al Jazeera lah. Tadi saya tak sempat sebab anak berak ni. Saya nak komen tadi. Saya nak bagi tahu satu je. Saya kata saya tak sokong pun Al Jazeera ni. Cuma pada pandangan saya ni ada dua pro and con dia. Pro and con ni dia orang kata apa, ada kebaikan dan juga keburukan. Kebaikan yang saya kata ni adalah daripada sudut pandangan dunia, daripada sudut global. Bila saya sebut global, maknanya pandangan dunia terhadap apa yang dibuat oleh Al Jazeera ni. Jadi tuan-tuan boleh tengok balik video saya. Tuan-tuan, saya dah terangkan, apa nama ni berkenaan dengan apakah pandangan global terhadap Al Jazeera, dan tadi pun saya dah terangkan. Dan yang saya kata yang saya kata berkenaan dengan orang kata apa, berkenaan dengan keburukan, saya dah bagi tahu keburukan dia adalah saya bagi daripada segi apa yang kerajaan perlu ambil tindakan. Apa yang kerajaan perlu ambil tindakan adalah daripada segi, kalau kita tengok hari ini mereka boleh pergi ke peringkat global. Mereka claim mereka ni adalah salah satu bangsa di Malaysia dan mereka menghina negara Malaysia. Mereka panggil mereka etnik Bangla Malaysia, etnik Rohingya Malaysia. Sejak bila mereka menjadi bangsa di Malaysia, dan mereka claim hak sama rata lah, lebih kurang. Kalau kita tengok dalam video tu, lebih kurang sama rata lah mereka nak claim. Mereka nak claim lebih kurang sama rata, dan mereka nak kata mereka ni bukan penjenayah walaupun mereka ni tiada dokumen. Jadi kerajaan Malaysia perlu keras, ambil tindakan yang keras. Jadi apa yang saya punya pandangan saya di tempoh PKP ni, halau balik semua. Macam abang Tanah Melayu cakap tadi lah, Waalaikumsalam. Dia pun ada telefon saya, ada bagi tahu, maknanya kita halau semua keluar warga asing. Saya pun setuju dengan pendapat dia. Saya setuju dengan pendapat Tanah Melayu. Dia bagi tahu pendapat pada saya, halau semua warga asing. Ya betul. Halau semua warga asing, kemudian kita buat tapisan baru. Tapisan yang macam mana? Buat macam Singapura. Sebab macam dia kerja di Singapura, depa kena bayar levy, depa kena bayar cukai. Lepas tu yang boleh masuk di Singapura untuk bekerja ni kena ada skill. Skill visa. Kena ada skill visa. Malaysia kena buat macam tu. Apa yang berlaku dekat keadaan kat Malaysia sekarang ni, depa tak bayar cukai. Depa kerja, depa tak bayar cukai. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, depa boleh masuk ikut suka depa. Sebab nak kerja dalam sektor mana, tak ikut permit dia. Kalau kita tengok adalah Al Jazeera sebagai bukti. Bangla tu cakap apa? Mula-mula dia bekerja sebagai buruh. Lepas tu dia kerja sebagai hotel. Jadi saya nak tanya, permit kerja ni boleh tukar macam tu ya kan? Kalau dia main sebagai buruh, dia kerja buruh je lah. Lepas tu dia balik di Bangla balik. Jadi ni dia kerja buruh, lepas tu dia kerja hotel, lepas tu dia buka kedai. 20 tahun dah dia duduk Malaysia. Boleh ke macam tu? Boleh ke macam tu? Tak boleh lah macam tu. Jadi kita kena orang kata apa? Kita kena ambil pendekatan macam mana negara-negara membangun yang lain yang buat. Singapura buat benda yang sama. Australia buat benda yang sama. Kenapa Malaysia tak boleh buat benda yang sama? Kita hadkan pengambilan warga asing ni cuma 10% sahaja. Jadi barulah kita dapat buka sektor kepada orang-orang kita yang tidak bekerja. Jadi kita hadkan 10% saja. 10% pengambilan warga asing. Untuk apa? Untuk skill. Maknanya dia kena ada skill yang boleh membangunkan negara kita. Sebagai contoh, dia ada skill dalam construction. Untuk bekerja, bukan dia jadi tokek. Dia bekerja sebagai construction worker. Kalau dia ada skill dalam bilang IT, dia akan kerja sebagai IT, assistant engineer ataupun sebagainya. Jadi kalau dia ada dalam bidang doktor, dia dalam bidang doktor, macam doktor-doktor daripada luar negara yang masuk ke dalam negara kita. Bukannya dia boleh ikut suka dia. Sebab itulah adanya pelacur, adanya macam-macam, sebab depa boleh masuk ikut suka mereka. Sebagai pelancong, lepas tu bekerja. Buruh pun tak ada tapisan. Semua masuk atas tiket buruh. Tapi last bukan kerja buruh pun. Last buka kedai di Malaysia. Jadi kena hadkan. Maknanya pengambilan warga asing ni 10% sahaja. Untuk buka peluang kepada anak-anak orang Malaysia. Jadi orang Malaysia macam Singapura. Singapura semua orang dia, kalau kita tengok inflasi dia kurang. Ada kemiskinan dia kurang. Jadi dia cuma ambil di Singapura, macam contoh Abang Tanah Melayu cerita kat saya dalam phone, di Singapura mereka cuma ambil skill worker saja yang boleh kerja. Itu pun kena tekan bagi nak mampu, dia kata. Kena tekan, dan kemudiannya dengan cukai dan sebagainya, berapa ringgit je bawa balik ke Malaysia. Jadi di Malaysia ni tak ada apa. Mai kerja, kalau dapat gaji 10,000, buat balik pun 10,000. Jadi cukai tak ada. Jadi saya setuju dengan apa yang cakap oleh Abang Tanah Melayu ni. Jadi itu yang orang kata apa, nama sebenarnya saya tak tahu. Dia panggil bubuh nama Tanah Melayu. Jadi kita kena ambil pendekatan yang sama macam negara-negara membangun yang di luar. Banyaknya haram tu yang kerajaan tak dapat apa-apa, rakyat tempatan dapat tarik je. Ya betul.
Kan sama juga warga asing, tak kisahlah parti ke warga asing kan, kalau boleh halau je keluar daripada Malaysia. Sebab apa? Dah jadi lambatkan. Kalau kita tengok Kuala Lumpur, ibu kota kita, kan, ibu kota, ibu negara Malaysia. Ibu negara Malaysia, apa yang ada dekat sana? Kan, Sri Kota. Sri Kota jadi milik Bangladesh. Kan, dah jadi pekan Bangladesh, depa bubuh bendera depa dan sebagainya, dah macam menjajah dah Kuala Lumpur. Kan, di Petaling Street, Myanmar. Kan, di mana lagi? Pertama Komplek Indonesia. Kan, di Bukit Bintang, Arabik. Kan, jadi apa yang ada untuk orang-orang kita ni? Orang Melayu tak ada apa, semua dimonopoli oleh pihak depa. Jadi saya punya pandangan, halau dulu keluar, sebab kita PKP sekarang ni kan. Halau semua keluar dulu. Halau semua keluar dulu. Selepas itu kita buat tapisan semula. Kita buat tapisan semula. Kita buat tapisan. Jadi berapa juta ada di Malaysia? 3 juta. 3 juta warga asing. Halau dulu semua keluar. Keluarkan semua. Lepas tu kita buat tapisan semula. Jadi buka peluang kepada warga tempatan dulu. Orang tempatan dulu. Itu yang paling pentingnya. Itu komen saya lah. Dan Al Jazeera ni memang tertera kurang ajak lah. Memang tertera kurang ajak lah dengan apa yang dia beritahu. Saya tak menyokong Al Jazeera. Saya tegaskan kat sini, saya tidak menyokong sama sekali Al Jazeera. Jangan duk spin kata-kata saya. Okey tuan-tuan, setakat saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.